Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Terima kasih kerana datang menonton. Kita tunggu kawan-kawan kita lain yang masuk kejap. Kita nak share. Share dulu kejap. Okay, terima kasih yang dah datang menonton. Kejap saya tengah nak sibuk share dekat profile personal lagi apa semua. Allah Akbar. Udah aku tengah nak tunggu share. Assalamualaikum semua. Okey, sekali lagi kita bersama sahabat saya Nick Nasri. Kita buat sembang aerodinamik nombor 2. Itu hari nombor 1 kita buat tajuk apa Nick Itu kita buat proposing. Kita dah buat proposing untuk yang pertama. Jadi kalau ada yang menonton video sekarang dan rasa macam aku minat lah proposing terlepas kapal lah kan, boleh tengok dekat YouTube ataupun kat Facebook lah. Cari kat Facebook ni kalau siapa yang menonton pada Facebook. Tapi optionally untuk orang yang tak ada Facebook, kadang ada iklan ni saya letakkan kat Twitter apa semua, orang ikut saya kat Twitter boleh tengok dekat YouTube saya. YouTube saya tu tak berapa aktif sangat, tapi saya letak benda-benda macam ni lah, rakaman simpan kan. Jadi boleh tengok pasal proposing dekat sana. Ni semua proposing tu ada kaitan dengan aerodinamik. Jadi sebab tu kita bawa dalam tajuk yang besar. Okay, kali ni sewaktu kita membincangkan tentang proposing, ada beberapa rakan kita menyebut-nyebut tentang ground effect ni kan ni Betul? Dia pun ada kaitan Ada kaitan kan? Ada kaitan. Ada kaitan. Jadi kita sekarang ni kita macam belajar backward tau, belajar terbalik. Kita pandang aerodinamik ni kepada benda yang sangat kompleks, iaitu proposing. Kemudian proposing tadi tu ada kesan dengan ground effect, baru kita patah balik ke ground effect. Mungkin esok nanti kita akan patah lagi ke belakang sampailah Bernoulli equation dan sebagainya ke belakang. InsyaAllah. Boleh. Hari ni pun nanti mungkin saya akan sentuh sikit tentang Bernoulli principle lah. Kita tengok bergantung ke atas soalan-soalan daripada rakan-rakan. Ini dah belum apa-apa, dah ada 8 orang komen. Kita ada Ramesh, hai bro, hai. Kita ada Afar kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afar hadir. Waalaikumsalam. Megat pun kata hadir. Borak Formula 1 kata hadir. Oi, Borak Formula 1 dah datang. Jangan Borak Formula 1 baru nak share dalam group dia. Dia basically Borak Formula 1 dia macam by fans and for fans punya benda lah. So maknanya dia buat secara macam nak cakap, kata dia bukan non-profit, dia kira macam non-profit punya organisation lah. So maknanya dia fans getting together just untuk buat macam website yang basically banyak artikel dia tulis dalam bahasa Malaysia sendirilah. So quite an engaging punya group. So dia pernah invite aku masuk. So ada time nanti aku invite aku masuk sekali ke kalau kau nak. Bergantung. Sebab F1 ni aku tak tengok. Aku tengok teknologi dia. Aku follow dia punya teknologi je. Aku tak follow race dia. Kan, sebab dia pinnacle of motorsport. Aku terasa macam ya Allah jauhnya kan. Tak, kita teringin nak kerja kan. Pernah agak apply apa so kan. Tapi tengoklah. Boleh je invite je. Kita masuk pasal ilmu punya. Tapi menarik lah dengar ada banyak perkongsian dalam bahasa Melayu ni. Bukan apa, saya banyak menulis kat dalam page saya ni. Ada kawan-kawan yang berkongsi cerita. Apa dia kongsikan? Dia kata, doktor, saya sukalah tulisan doktor. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Melayu saya tak faham bahasa Inggeris sangat. Dia bukan tak faham bahasa Inggeris, dia tak faham bahasa Inggeris sangat. Maksud dia bila dia membaca tulisan bahasa Inggeris, boleh jadi perenggan pertama je dia faham. Perenggan yang akhir-akhir itu semua fikiran dah jauh. Sekadar membaca saja. Itu sebab kita nak cuba membawakan konten-konten dalam bahasa Melayu tentang ilmu-ilmu ni supaya semuanya dekat di hati. Okey, kita ada Amar. Amar kata kalah kita bab aerodinamik ni. Tak apalah, inilah kita nak kena fahamkan aerodinamik ni supaya kita sama-sama boleh faham. Okey, kita ada Puan Aida. Kan, minta maaf kalau ada yang saya tak bawa keluar muka ni, tapi saya saja je. Ni Puan Aida ni dia tokek kedai ni tau, workshop aircon. Kan baru je sembang dengan dia PM. Power lah, perempuan kan buka kedai aircon. Jadi jangan rasa yang nak bagi talk tu jangan rasa bukan hanya orang lelaki saja yang boleh duduk dalam otomotif. Ini kan kita orang perempuan pun boleh. Betul? Ni apa ni? X Uni KL. Jangan tulis Pangkah kan. Pangkah tu biasanya tak kan. X Uni KL hadir.
Okey, ini tadi Nazrin dia kata, so kita kenal application dulu dan baru masuk fundamental basis equation yang terlibat. Ya, betul-betul. Di dalam akademik, biasanya kita masuk fundamental dulu. Kita belajar formula. Lala, masing-masing macam pening kan. Apa benda formula ni guna? Tetapi dari segi engineering, itu untuk belajar, untuk belajar secara formal. Tapi kita belajar dekat social media, takkan kita nak sama macam sekolah. Jadi dengan cara ni kita terbalikkan. Apa yang pertama, kita tengok kejadian alam. Kejadian alam contoh yang paling baru itu hari propoising. Kita fahamkan masa sesi pertama, sembang aerodinamik pertama tu kita fahamkan propoising. Jadi bila propoising tu kita faham, oh angin lalu begini, itu jadi dan akhirnya ada kesan nama dia ground effect. Sebab tu kita patah balik ke belakang, kita buat sembang kedua, kita belajar ke depan tapi konsep ilmunya kita ke belakang. Kita go deeper dalam ground effect. Nanti dalam ground effect nanti boleh jadi ada istilah-istilah lain kan, seperti macam Venturi tunnel lah, apa semua nanti kita buat lagi ke belakang dan ke belakang. Makin lama dia makin keras lah, makin keras. InsyaAllah. Kita tengok macam mana kan, ini usaha seronok je kan. Tapi apa pun kita berterima kasih untuk rakan-rakan yang selama ni telah support kita, bukan hanya dengan komen-komen, tapi juga ada yang support dengan kasih star, kasih apa semua kan. Semangat tu sangat dihargai. InsyaAllah untuk teruskan buat rancangan macam ni. Okey, tanpa berlengah-lengahkan masa, Nick, engkau ada nak share screen ke apa ke? Kita mulakan dengan apa tu ground effect lah, Nick. Jom, boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kena share screen, nanti aku keluarkan, paparkan kat sini. Tu aku tengah nak cari dia punya window. Okey, sementara tunggu Nick untuk menunjukkan apa tu ground effect, saya pergi ke asas sebelum ground effect. Ni asas dia. Boleh? Sebelum ground effect ni. Ni boleh nampak gambar ni. Kan. Ini tahun tau. Bawah ni adalah tahun. Kan, dalam 50 tahun ni, dari 1950-an sampai tahun 2000, lebih kurang lah, ish lah, tahun 2000, kita boleh tengok ada dua perkembangan kereta. Dari segi aerodinamik. Satu tu kereta racing, kereta perlumbaan tanpa menggunakan kelebihan aerodinamik. Dia tak gunakan wing apa semua ni, dia tak gunakan. Kita boleh tengok dia punya acceleration, dia lateral acceleration ni, bila dia corner, dia ada acceleration yang bukannya ke depan ke belakang saja. Tapi ni ada kiri kanan punya. Kita boleh tengok tanpa ada wing tadi tu tak dapat menahan kereta tu atas jalan, tak cukup nak kasi traction. Disebabkan tak cukup nak terjadi traction, dia corner, kebetulan ada steering depan ni, dia punya corner tadi tu, lateral force dia tadi kan, G dia tak cukup kuat untuk melebihi 2G. Ni tak boleh melebihi 2G. 2G ni apa maksud dia? 1G bermaksud kalau gravity kita, berat badan kita katalah 900 kg, tekan ke bawah, bila kita corner dengan lateral force 1G menunjukkan 900 kg tu perasaan terbuang ke tepi. Kalau 2G, 900 kg darab 2, 1800 kg tu pergi ke tepi. Kita boleh tengok dengan tanpa aerodinamik, kita tak boleh nak memecut laju sewaktu corner. Tak boleh. Tetapi dengan ada sistem aerodinamik bermula pada 1960 lebih-lebih sikit ni, ni 1960 lebih-lebih ni, kita boleh tengok kenaikan dia eksponensial ni. Naik. Tapi dia dah hampir pada tahap yang lebih tepu lah. Maksud dia, ini bukan hanya masalah aerodinamik tau. Kena tahu kenapa dia sangkut-sangkut dekat 4G ni, bukan sebab aerodinamik, tapi sebab tayar. Teknologi tayar tu tak mampu dah nak menyebabkan dia boleh lekat atas jalan raya kan. Kau tekanlah kereta tu downforce macam mana sewaktu corner, tapi tayar dah tak mampu nak tampung dah kan. Dah panas dah ni apa semua. Tapi inilah, kita boleh nampak kepentingan aerodinamik macam mana nak menambahkan bukan cornering speed, tapi cornering acceleration. Bila cornering acceleration tu naik, lateral acceleration ni pun naik lah. Okay. Boleh dapat kan konsep tu? Okay. Okay Nick, kita pass pula dekat yang Nick punya asas, iaitu apa tu? Apa tadi tu? Ya Allah Akbar. Apa tu ground effect? Silakan Nick. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So basically ground effect ni, so rasanya benda ni dah pernah explain dalam session yang lepas kan, so daripada propoising tu. So basically just nak revisit balik lah. So maknanya kalau kata macam kereta jalan ke belah kiri daripada gambar ni kan, so maknanya dia
akan ada tempat, kalau kata macam dekat kereta tu sendiri, dia ada aerofoil shape, inverse aerofoil shape. So bila ada inverse aerofoil shape ni, dia akan menghasilkan pressure difference dekat kereta tu sendiri. So maknanya air tu dia akan di force under the car, so menghasilkan halaju yang lagi tinggi. Jadi bila halaju lagi tinggi, maknanya dia punya pressure lagi rendah. So perbezaan pressure dekat atas kereta dengan bawah kereta tu yang akan menghasilkan that downforce. Tapi okay, yang tu kira on a normal punya aerofoil lah. So kalau kata macam saya ambil satu lagi gambar yang ni, how aircraft get lift, but basically is an aerofoil. So maknanya kalau kata macam kat kapal terbang, dia memang macam ni. So maknanya dia ada low pressure kat atas, high pressure kat bawah. So maknanya bila ada high pressure dengan low pressure punya difference, high pressure ni dia akan automatically pergi ke kawasan low pressure ni untuk nak stabilize. Dia nak cari an equilibrium punya situation lah. So maknanya daripada perbezaan pressure ni yang menghasilkan lift. Tapi yang ni untuk kapal terbang. So bila dalam konsep dalam penggunaan otomotif, dia terbalik. So kalau tengok daripada gambar ni, bentuk aerofoil tu dia diterbalikkan. Kalau saya boleh pergi go back and forth. So maknanya macam nampak di dalam istilah apa panggil aerospace, dia panggil chord length. Maknanya daripada depan sampai ke belakang aerofoil ni. Tapi bila dia terbalikkan, so macam bila kita tengok dia inverted wing profile, so dia dah terbalik. So bahagian yang panjang ni akan pergi lebih ke belah bawah daripada belah atas. So maknanya pressure difference dekat atas kereta dengan bawah kereta ni yang akan menghasilkan extra downforce. So yang tu yang menghasilkan that ground effect. Basically. So okay, ni kita ada kawan-kawan kita yang tanya, ni Bernoulli ke? Borak F1 tanya, ni Bernoulli ke? Lepas tu yang kawan kita pula ni seorang lagi kata ya, prinsip Bernoulli. Afa pun kata Bernoulli dengan Venturi effect. Betul. So yang tu dah yang saya nak masuk lepas ni. So sebenarnya dalam fluid dynamics, keadaan ni dipanggil Bernoulli effect. So maknanya Bernoulli effect, tapi apa yang terjadi kat sini lebih tepat untuk kita dia panggil Venturi effect. So maknanya Venturi effect ni ada eksperimen yang menunjukkan kalau kata macam ada yang ni aku kembali lukis lagi ni. Aku kembali lukis lagi. Kita guna kau punya lukisan lah. Tak payah. Kita guna lukisan lah, lagi style. Tak kau punya tu. Aku dah kembali melukis lagi ni kan. So tak cakap. Tak apa. Kau dah buka gambar ni, kau cerita. Okay, so basically apa Venturi effect dengan this Bernoulli principle ni nak cakap is bila kita ada halaju yang lagi tinggi, dia akan menghasilkan pressure yang lagi rendah, and then dia terbalik jugalah bila halaju rendah, pressure tinggi. So maknanya benda ni boleh tengok daripada sini lah. So maknanya gauge yang bawah ni menunjukkan pressure, atas ni menunjukkan dia punya speed. So maknanya bila kita konsep dia bila dia sampai kat constriction area ni, so konsep dia sama macam kita siram pokok bunga tu, bila kita tekan hose kat depan kan dia jadi air lagi laju kan. So lebih kurang maknanya kita mengecikkan dia punya cross section, so menghasilkan air lagi laju. Dekat situ kita dapat low pressure. Okay, so mungkin ni aku boleh tambah sikit ni. Aku nak tambah sikit berkenaan memahamkan ni. Sebab tak ramai orang boleh visualize benda ni dari segi pipe, dari segi kira, tapi kita boleh cuba memahamkan Bernoulli effect atau Bernoulli principle ni menggunakan masalah harian kita. Contohnya bayangkan kita keluar pada tol. Tol tu dia luas jalan dia. Ada katalah ada 8 row, ada 8 lane. Row tadi, tol tadi tu, lepas keluar tol tiba-tiba jalan tu sempit jadi 3. Kan, daripada 8 tadi tu, bila kita keluar tol, kita kan jalan laju je keluar tol. Tapi bila kita menghampiri bottleneck daripada 8 jadi 3 lane tadi tu, kan kita tersesak-sesak. So bila kita tersesak kan kita stres, diri kita sendiri stres, kereta pun berpusu-pusu. Jadi kat situlah high pressure tadi tu. Kat mana high pressure? Dia tunjuk sikit, ni cursor high pressure kawasan depan tu kan. Dekat kawasan situ kita akan high pressure. Kan sebab apa? Sebab ada constriction tadi tu. Ada tercekik lah bottleneck tu. Tapi bila kita mula menyusul dekat ketiga-tiga lane tadi tu, dah 8 lane jadi 3 lane, kita menyusul, lama-lama kita boleh tengok susuran kita tadi tu akan jadi lebih laju. Makin lama makin laju dekat situ. Sebab apa? Kita dah hilang stres kita yang dah berpusu-pusu, 8 lane jadi 3 lane tadi tu dah hilang. Inilah konsep yang mudah bagi saya untuk kita
memahamkan bentuk Venturi ni. Okey. Ataupun kalau nak cerita lebih kepada penggunaan dalam harian lah. So maknanya kalau kata macam setengah orang ialah macam kau cakap, atau mungkin dia tak apa nak faham sangat. Kalau katakan macam aplikasi dalam hari-hari biasa, dia kebanyakan orang kat sini semua drive So ada yang drive, ada yang naik motor. So konsep dia Bernoulli principle ni dia sama macam kita bawa motor atau kita bawa kereta, tapi kita bawa kereta yang agak kecil dan ringan, katakan kancil. Lepas tu ada lori lalu kat tepi laju, kita rasa goyang lah. So lebih kurang macam tu je lah. So maknanya maknanya bila lori tu laju, dia menghasilkan low pressure. So kita terasa macam tertarik sikit ke dalam itu sebab ada that pressure difference. Lebih kurang lah nak aplikasi harian dia. Betul ke? Boleh ni, tapi tu dia dah jadi lagi kompleks. Betul lah, lebih kurang lah. Sebab dia ada dua moving object kan. Yang ni betul. Tak apa, it's okay Nick. Nanti kita akan gunakan contoh yang macam tu juga di masa depan. InsyaAllah. Okay, alright. Okay, kita proceed lagi. Kawan-kawan yang sedang menonton boleh komen-komen untuk tanya. Nanti kita akan cuba bincangkan juga. Jadi kita dah cuba fahamkan Venturi effect tu, Venturi effect, ground effect ni adalah apa dia ground effect. Tapi dalam Venturi effect ni atas bawah dia tercekik lah. Bila ground effect dia lain. Jalan raya tadi tu flat, bergerak. Jalan raya tu flat, bergerak. Dia moving ground nama dia. Dan kereta tadi tu pula ada bengkang-bengkok di bawah dia lah bentuk dia. Sama ada dia boleh jadi flat je pun boleh, ataupun dia ada bentuk-bentuk dia dalam bentuk Venturi effect. Okay Nick, seterusnya Nick. Berkenaan kita dah tahu apa, kau nak sambung tentang apa lagi ni Nick? Teruskan dulu Nick. Tak ada, aku rasa basic dia is that Bernoulli principle dengan Venturi effect lah. So okay. Nak boleh tak kita proceed to the next one ke apa? Sila. Okay, kau nak sambung pasal apa? Aku rasa kalau katakan macam kat sini kan, bila kita selalu cerita pasal ground effect ni, kita selalu relatekan dengan kereta lah kan. So maknanya walaupun ada banyak transport lain, tapi yelah since kita orang pun memang minat motorsport semua, so kita try to fokuskan lebih dekat kereta lah, especially kereta lumba lah. So macam semua orang tahu kan, kira ground effect ni dah make a comeback dalam Formula 1 lepas berapa 40 years kot of absence. So itulah, so maknanya yang tu yang macam menarik minat orang lah, yang tanya macam dia mula study balik apa ground effect ni kan. Tapi actually sebenarnya ground effect ni ada juga sebelum ni, maknanya within this 40 years tu dia ada, tapi dia tak adalah penggunaan Venturi tunnel tu dekat kereta lumba sendiri. Maknanya dia still ada flat underfloor, tapi dia gunakan cara lain. Dia tak ada this Venturi effect, so effect dia kurang sikit lah. Okay, untuk kawan-kawan yang sorry ni potong. Tak, sebab kita ada audience tadi, kita tengok ada kawan-kawan kita yang datang, dia bukannya background F1 tau. Bukan, maksud dia suka kereta tapi dia tak faham tentang F1. Jadi aku nak cuba elaborate sikit apa yang kau cakap tu. Yang mana kisah dia F1 daripada zaman dulu ni, dia orang cuba untuk bermain dengan aerodinamik ni. Tengok graf yang saya tunjuk tadi kan. Zaman dulu kereta tak guna aerodinamik, tapi dalam 1960-an lebih-lebih sikit tu baru guna aerodinamik. Jadi kita boleh tengok yang antara eksperimental atau discovery orang dulu-dulu adalah ground effect ni. Kan yang jumpa dia itulah Team Lotus kan. Tim Lotus antara bawa Colin Chapman terjumpa. Dia yang buat famous lah basically. Yang terjumpa tu sebenarnya dah lama lagi. Orang lama lagi yang jumpa. Okey. Jadi lepas pada dia gunakan, orang ramai pun gunakan. Dan hasil daripada kegunaan dia orang tu berlakunya satu insiden yang menyebabkan F1 ban teknologi inilah, orang kata teknologi ground effect ni tak boleh digunakan lagi. Jadi bila dikatakan tak boleh digunakan lagi tadi tu, bukan bermaksud tak boleh gunakan langsung. Itu yang Nick nak cuba sampaikan. Maksud dia ada tempat-tempat yang digunakan. Contoh macam front wing. Front wing tadi tu masih lagi dipermainkan bahagian dia, berapa jarak antara front wing tadi tu dengan jalan raya ke bawah. Jadi ini yang saya nak cuba bawakan. Kita akan selit-selit sikit dengan data, orang kata dengan graf-graf lah. Saya nak kata dia akademik tak juga, sebab orang engineering pun kena faham benda ni. Okey. Ni saya tunjukkan sikit
kalau yang guna telefon boleh komen kata nampak jelas ke, kecil sangat ke apa. Okey, ini tahun 2000 kerja daripada Zahiran dengan Zhang ni. Zahiran dengan Zhang ni sekarang Zhang ni profesor dekat Cardiff. Dulu dia belajar mana tak ingat lah, tapi dia ada apa tu? Ini saya ada buka dia punya thesis PhD dia dan juga publication dia adalah, tapi tak payah pergi yang dry ni. Saya kasih yang senang aja, gambar yang cantik je saya kasih. Kalau tidak nanti dia keras sangat kan. Okey, apa daripada sini kita boleh cuba baca kan ni. Ini akademiknya dia ada orang kata apa, simbol yang pelik-pelik sikit. Contoh negatif CL ni. Kan? Ini coefficient of lift tapi negatif. Negatif tu maksud dia downforce lah. Kan? Lepas tu kita ada H bagi C. H ni adalah ketinggian bagi wing depan tadi tu dengan C. C adalah panjang chord length. Chord length adalah wing. Wing depan ni punya panjang dengan ketinggian dia. Jadi nombor yang lebih kecil adalah menunjukkan wing tadi tu duduk dekat dengan jalan raya. Nombor yang lebih besar 0.7 ni kalau nampak cursor saya adalah menunjukkan wing tadi tu lagi tinggi. Jadi kita boleh tengok bila lagi ke atas negatif PL ni lagi ke atas, yang warna hijau graf yang warna hijau lagi ke atas menunjukkan lagi banyak downforce yang terjana. Jadi kita boleh nampak kat sini dengan hanya merendahkan wing depan atau satu badan yang bergerak, kita merendahkan dia kan, kita boleh dapat nilai downforce yang lebih tinggi dengan rendahkan dia. Maksud dia wing yang sama, kita tak ubah pun profil wing yang sama dengan ketinggian saja, bermain ketinggian kita boleh nampak berbeza. Contoh dia dengan 0.7 ni kita dapat dalam 0.7 H bagi C ni adalah dalam 0.9. Sebaliknya dengan kita rendahkan 0.1 dia boleh naik 1.7 kan, hampir 2 kali ganda effectiveness downforce tadi tu dapat dengan hanya merendahkan ketinggian kereta satu-satu badan tadi tu. Tapi sekali lagi lah, bila kita dapat downforce kita juga akan dapat drag. Jadi kita nampak CD ni, tapi kita tengok perbezaan CD CD ni tak adalah tinggi sangat dengan kebaikan yang dikasihkan CL ni. Okey, ini sikit teori. Saya akan kasih lagi gambar-gambar dengan graf ni dan saya akan elaborate. Kalau tak faham boleh tolong komen-komen. Jadi kita akan cuba jawab. Okey ni, okey. Back to you. Menarik. Okay. So, itulah kira that graph yang Ed tunjuk tadi tu kira memang bantulah. So, maknanya dia kalau tengok daripada graph yang sama juga tadi, kalau katakan bila kita dah pergi terlampau rendah, dia akan start stalling tau. So, stalling tu maknanya dia punya aerofoil tu dah start hilang, dia punya kira dia punya lift generation tu dia dah start kurang tapi drag naik. So maknanya dia macam dalam engineering lah, semua benda dia kena cari a sweet spot. So maknanya kalau katakan dalam this case yang Ed tunjuk ni, so maknanya dalam 0.1 punya value yang bawakan highest lift, and then kira drag yang kira boleh kata berpatutan jugalah. So maknanya dekat situlah yang engineers kena pandai main macam mana nak set up kereta. Sebab kalau katakan dalam motorsport sendiri, especially macam kalau single seater ni kereta yang macam F1 punya style, dia ada kriteria yang dipanggil aero balance. So maknanya aero balance ni yang dia kena nak balancekan downforce dekat depan kereta, dekat tengah kereta dengan dekat belakang. So kalau katakan dia ada some imbalance dan dia tak best lah kita nak drive dia. So maknanya mungkin belakang terlalu liar ataupun depan terlampau tak ada grip. So macam tu lah. Okay, sebelum saya nak sambung tentang Nick tadi menyebut satu perkara yang menarik. Dia sebut tentang bukan setakat aero balance tapi juga ada ketinggian optimum yang perlu kita tune. Iaitu kita cari ketinggian optimum lagi rendah pada tu jadi tak bagus. Tapi sebelum tu kita ada kawan kita ni tanya. Kan, Syabil tanya, yang kemana kawan-kawan lain tanya, saya ada pin tau. Nanti saya akan bawa, bila waktu yang sesuai saya akan tarik masuk cerita-cerita atau soalan-soalan kurangan. Sabar jangan rasa saya tak panggil atau tak tarik soalan tu saya tak layan. Ada nanti kita bila kena pada tempat waktu dia. Okey, Syabil tanya H bagi C ni. Saya kalau nampak cursor saya bawah ni, saya cuba pergi ke cursor saya. H bagi C ni unit dia apa? Dia unitless. H by C ni unitless sebab H adalah ketinggian, unit dia dalam milimeter atau meter. C juga chord length ni unit dia meter atau milimeter. Jadi meter bahagi dengan meter, jadi dia tak ada unit.
kosong. Itu sebab dia tak ada unit kat sini H bagi C ni. Sama juga dengan C sini dengan C ni, CL dengan CD ni dia tak ada unit sebab dia adalah index. Kiri kanan ni CL ni adalah coefficient. Leaf coefficient, negative leaf coefficient maksud dia down loss. Leaf tu kan naik ke atas. Jadi bila naik ke atas tu diturunkan ke bawah jadi negatif. Jadi down force lah. Negative leaf. Yang D ni adalah drag. C drag tu ni apa drag coefficient. Okey, ni kita ada Afa pun tolong jawab. Tapi Fa tu tak betul sikit Fa. Yang C tu coefficient yang ditanya tadi tu lain sikit Fa Basically H dengan C tu kalau boleh disimplifykan lagi dia adalah ratio je lah. It's just a ratio of the height of the aerofoil dengan dia punya chord length. So benda tu biasa kalau katakan je lah kalau biasa dengan kita biasa buat engineering punya kerja dan ratios is everywhere. Tapi kalau kata macam yelah ada viewers yang bukan daripada engineering punya background kan. So maknanya benda comparison macam ni selalu engineer selalu buat lah. So kadang-kadang memang setengah tu is unitless. So kita just nak tahu berapa banyak tinggi berbanding dengan berapa panjang chord length tu akan menghasilkan apa efek dia. So sebab tu yang ada ratio ni tapi sebenarnya is unitless lah. Okay. Kenapa dia unitless? Menarik ni untuk kenapa unitless kan. Sebab kalau kawan-kawan yang mana dah tahu saya menghasilkan tu kan dimensionless number tu kan. Maksud dia saya menghasilkan satu formula yang formula tu hasil jawapan dia tak ada unit kan. Fauzal number tu. Tapi apa yang menarik tentang unitless ni sebab dia ujian-ujian macam ni biasanya kita jalankan dalam keadaan scale wind tunnel maksud dia. Bukan full scale je. Maksud dia ada skala yang kecil. Dengan kita ambil ketinggian tadi tu dengan chord length dia menunjukkan kita boleh dapatkan satu result yang result tu dah tak ada kebergantungan terhadap sizing dia. Dalam scale model pun kita dapat nilai banyak ni katalah dekat scale model kita dapat bagus adalah 0.1 1.7 dia punya negative CL dia. Nanti bila kita bawa dekat kereta F1 betul-betul, katalah kereta F1 betul-betul front wing dia kita nak pakai jenis ni LS bracket 10413 aerofoil ni kan, katalah macam tu, kita akan dapat nilai yang sama 1.7 ni tadi kalau kita menggunakan H bahagi C 0.1. Ketinggian dia dengan panjang chord length dia sekarang ni dah lagi panjang lah sebab full scale. Tadi kita test mungkin small scale je. Itu gunanya benda-benda yang kita mendimensionlesskan dia. Ni kegunaan dia lah. Okey. Ni kita ada kawan kita ni saya tak reti nak baca nama dia. Nama dia tulisan Rusia ni. Dia kata H tu jarak aerofoil. Jarak bukan jarak, panjang aerofoil kan. Tapi ni betul-betul H tu adalah jarak aerofoil ni daripada ground ke apa ni betul-betul. Ke tanah kan dan C tu adalah chord panjang aerofoil. Betul. Saya salah baca. Betul. Okey, terima kasih membantu. Okey, kita ada sambil-sambil tentang aerofoil ni sebelum saya sentuh yang Nick punya cerita tadi, kita ada Amar kata apa kriteria untuk aerofoil selection dan design. Okey, kriteria aerofoil selection dengan design adalah bergantung kepada kita nak downforce tu macam mana. Sifat downforce tu macam mana. Okey, saya tunjuk sikit je sebab benda ni terlalu dry di akademik. Saya nak tunjuk sikit. Okey. Dalam aerofoil, saya besarkan. Okey, dalam pemilihan aerofoil, ini sebenarnya yang kita nak tengok ni. Kita bukan hanya tengok nilai, contoh ni ini kita tengok dia punya CDCL untuk satu kedudukan. Tetapi bila kita betul-betul nak pandang pada kereta tu punya aerofoil, pemilihan aerofoil, kita akan pandang macam ni. Ini adalah plot data di sekeliling aerofoil tadi tu. Kalau kita ada ni aerofoil kita, dia ambil pressure dekat atas ni, ke atas, ke belakang, semakin ke belakang, atau ke tepi dia, ke bawah pula. Inilah yang dihasilkan ni. Ini pressure coefficient ni. Dia boleh baca. Ini bahagian atas dia. Ni dah echo dia. Bukan graf dia punya echo tau, tapi aerofoil tu punya echo. Dekat aerofoil punya echo tu dia baca berapa tekanan pressure dia tu. Itu dekat bawah dia. Dan kita ada lengkung ni. Lengkung ni mana? Lengkung ni adalah camber ni. Nampak tak? Kan ada lengkung bawah ni. Dekat paling bawah ni sekali adalah bahagian yang akan menghasilkan ni Allah mana ni menghasilkan tekanan atau sedutan atau vacuum kat bawah dia yang paling banyak bahagian bawah ni. Jadi kita akan ambil beberapa nilai beberapa jenis aerofoil, jenis Tyrrell lah, jenis ni lah, jenis tu lah kan, Naka apa semua kita test dan kita tengok yang mana satu karakteristik dia yang paling kita suka. Ada tu dia membulat bawah tapi dekat belakang membuang habis. Maksud dia kat bawah ni dia suction kuat.
dekat belakang dia terbuang habis. Ada tu berbeza, bawah ni dia tak kuat sangat, tapi yang dekat belakang dia maintain aja. Jadi dia ada karakteristik yang berbeza. Jadi nak pemilihan aerofall bergantung kepada yang tadi itulah Nick kata, aero balance. Bergantung kepada aero balance. Dia selalunya kalau plot macam ni kan, dia selalunya orang akan overlaykan bentuk aerofall tu sendiri bagi nak lagi sedang faham. Tapi sebab yalah, dia depend atas orang yang nak present data ni lah, tapi selalunya dia akan buat macam tu. Aku rasa kalau engineering betul macam tu. Supaya kita boleh nampak yang aerofall tu, plot ni sebenarnya melambangkan ke aerofall punya bahagian mana kan. Betul. Cumanya kalau akademik, ini macam ini sikit lagi ni saya nak tunjuk lagi pasal dah ditanya kan. Mana ni idea ni aku dah buka tadi. Bukan orang tanya doktor jawab. Korang tanya kan. Ni contoh Ni contoh kejap. Ni macam ni dah berlapik-lapik ni. Ni ada H bagi C dengan free stream lagi. Jadi kita boleh tengok bersepah-sepah ni apa benda ni. Ya Allah, pecahnya kepala. Jadi tapi kalau orang akademik ataupun orang engineer yang dia memang fokus kat pada front wing ataupun rear wing kan. Inilah mainan dia hari-hari ni. Inilah mainan dia hari. Makanan orang kata. Bukan mainan dah. Makanan hari-hari dia. Dia kena tengok benda ni. Nanti kejap lagi kita akan sentuh pula yang ni. Yang ini dia angle of attack. Nantilah. Kalau ada orang sebut nanti saya bawa keluar yang itu. Okey, tadi Nick ada cerita sikit tentang Nick kata kalau kita rendahkan lagi, maksud dia makin kita rendahkan satu-satu badan tu, contoh dalam hal ni aerofall, makin kita rendah dia punya downforce dia makin tinggi sampai satu masa downforce tu dah tak efektif dah. Dia makin turun pula. Drag makin naik tapi lift tu makin turun. Yang ini kalau korang perasan tak, ada setengah kereta, bukan kereta F1 je. Kereta supercar, kereta hypercar, mungkin kereta modified yang dia punya orang kata apa, bibir depan dia, lidah ke korang panggil, bibir depan dia tak flat. Ni boleh tolong cari gambar ke ni? Yang kereta F1 ke kereta apa yang front wing dia tak flat. Front wing dia terangkat sikit depan. Dia macam nak membenarkan angin pula nak masuk kat bawah. Dia ada contoh yang tahun ni punya kereta je aku rasa ada. Boleh tunjukkan kan? Jadi kenapa dia membenarkan angin tu lalu, sebab ni lah. Sebab kalau dia buat rendah sangat sebenarnya dia dah tak bagus dah. Tapi dia masih nak menggunakan profil aerofall yang sama. Jadi dia tak buat serendah-rendah tu. Okay. Contoh kalau kita tengok, ada banyak lah. Kalau supercar pun ada lah jenis-jenis macam tu. Okay. Ada? Okay. So dalam gambar ni sebenarnya boleh zoom sikit ni Boleh. So yang ni just nak tunjuk overview je lah. So maknanya yang ni semua adalah actually gambar front wing Formula 1 punya kereta bila time testing dekat, tak silap aku, Barcelona kot. So kalau katakan macam bila sebelum F1 punya season tu sebenarnya dia akan buat F1 punya testing. So yang ni adalah fotografer yang ambil kan. So maknanya every teams ada dekat sini. So kalau kita tengok daripada sini, semua dia front wing ni memang profile dia lain-lain. And then ada salah satu team yang ada buat ada dua, basically satu yang buat macam ni and then the other one yang lagi tinggi sikit lah. So macam ni yang aku cari tadi kan. Betul. Kenapa dia tak orang kata apa, tak flat aja semua penuh kat bawah tu. Dia terangkat ni. Dia bukan terangkat tu sebab dia memandangkan kereta ataupun wing saja. Bukan memandang wing saja. Dia memandang wing dengan kesan di belakang dia. Kat belakang dia ada apa? Dia defect semua tu. Laluan angin tu bukannya melambangkan apa yang angin jumpa. Contoh gambar bawah sekali Red Bull tu. Okey, kita tengok Red Bull ni flat dia. Red Bull ni hampir flat dia semua. Tapi kita boleh tengok ada tim-tim lain tu dia tak flat. Dia menggunakan strategi yang berlainan yang mana dia tahu kalau dengan profile wing dia tu makin dia rendah, dia tak efektif. Dia makin tambah drag aje lah. Dia tak naik tu. Okey. Okey, boleh Nick. Seterusnya Nick. Apa lagi kau boleh kongsikan dengan kita? Kita dah cerita tentang apa tu ground effect. Kita dah cerita macam mana juga sikit-sikit kan. History pun kita dah usik sikit. Jadi boleh cerita ni kenapa dulu ground effect ni ada, lepas tu dia kena ban. Okay. Apa risiko dia? Apa why dia tu? Kenapa dia ban pula tiba-tiba nak on balik? Kenapa dia ban dulu lah kita cerita. Okay, so sebenarnya dia kalau katakan dalam sekitar tahun, tak silap saya dalam late 70s macam tu kot. Saya tak ingat. Alam, tapi lebih kurang dalam late 70s tu yang bila ground effect ni
hit di Demak. So maknanya dia start dengan Lotus 79. So kalau saya boleh share gambar, share gambar jap. Ada tak? Okay. So yang ni is gambar Lotus 79. So maknanya kereta ni yang start bila Colin Chapman tu betul-betul dapat fine tune ground effect ni tau. So maknanya bila dekat sini dia seorang je yang pakai ground effect ni yang menjadi. So maknanya dia punya corner speed tu memang exponentially naik lah. So ada perbezaan, saya pernah terbaca artikel yang dekat Silverstone sendiri bila dia before and after ground effect ni kan. So after ground effect ni dia dapat improvekan dalam about 6 seconds kot daripada lap time punya record lap time 2 tahun lepas ke macam tu. So maknanya menunjukkan kereta ni semakin lama dia boleh pergi lagi laju, tapi sebenarnya dia tak pergi laju dekat straight line, dia pergi laju dekat corner. Lepas tu kalau katakanlah siapa yang perasan, dia ni zaman 1979 tu, sebab tu nama Lotus 79 kan, sebab dalam tak silap saya tahun 79 dia punya safety sebenarnya tak sampai level yang kira memuaskan lah kalau boleh kata sekarang. Sebab kalau kata macam sekarang kan bila kita tengok bila orang accident semua driver selamat, tapi zaman-zaman ni sebenarnya kalau bila accident tu memang melibatkan kemanangan jiwa lah, maknanya drivers mati apa benda semua kan, ataupun lumpuh seumur hidup. So basically dia kira atas sebab keselamatan lah yang dia kena ban. So basically just nak to cut the story short, yes, atas sebab keselamatan dia kurangkan, dia ban terus ground effect ni daripada Formula 1. So sama juga macam Dr. A kata tadi awal-awal, dia boleh tahan sampai 4G, lepas tu tayar pun dah tak boleh support. Selain daripada tayar tak boleh support, kena tahu yang bila ground effect ni dia boleh betul-betul efektif bila kita seal dia punya underfloor. So kalau saya zoom in dekat sini, kalau boleh nampak dekat sini kan ada macam skirt ni tau. So skirting ni yang sebenarnya dia kira dia membuatkan aliran angin dekat bawah kereta ni tak terkeluar. So maknanya dia tak leak. So bila dia tak leak, dia punya halaju angin kat bawah kereta tu lagi laju. So menghasilkan lagi banyak low pressure punya region. So maknanya kereta tu boleh ada downforce yang lagi kuat lah daripada ground effect. Sebenarnya kira beberapa tahun lepas ada juga team yang cuba buat benda ni, tapi dia tak seal dia punya floor. So kalau saya dapat cari ni gambar Lotus 79, yes, this is 1970 ada satu team F1 dia panggil Mark ni. So dia designer yang sama kepada Lotus 79 ni, sebelum masuk team Lotus, dia reka kereta ni. So maknanya dia ada this aerofoil shape punya sidepod. So ambil gambar ni lah lagi senang. So maknanya dia yang eksperimen dulu dekat kereta Mark ni. Tapi problem dia kat sini is dia tak seal dekat tepi. So maknanya dia punya ground effect tu tak berapa kuat lah. Maknanya walaupun dia ada downforce yang dia generate daripada fuel tank kat tepi ni, tapi tak cukup banyak. Sampailah dia masuk team Lotus, lepas tu dia pun discover dekat wind tunnel yang bila dia run wind tunnel test, dia punya moving ground tu tersak dekat kereta. So daripada situlah yang dia start tengok, and then dia start play around, and dia kata sebenarnya kena ada side skirt. So maknanya bila Lotus 79 ni dia design, dia ada this aerofoil shape dekat dia punya side pod, and then dia ada skirting dekat tepi ni yang untuk seal dia punya flow underneath the floor. Tapi yalah, kira this technology, kira ground effect ni dia ban. Salah satu sebab dia selain daripada tayar, salah satu sebab dia sebab dia punya skirt ni ideally and theoretically dia kena tutup semua, dia tak boleh ada gap. So masalah dia, kereta ni berjalan sambil dengan track tak smooth lah apa benda semua. So maknanya seal ni boleh damage. And kalau katakan seal ni damage, dia akan kira macam mana, you akan hilang dia downforce. So maknanya cuba bayangkan kalau satu corner tu orang biasa layan 200 km sejam, tiba-tiba
skirt ni rosak for whatever reason, maknanya dia daripada hentakan skirt ni dengan jalan ke ataupun gelanggang kereta ke, so maknanya bila hilang downforce ni, orang driver tu ingat dia boleh layan lagi 200 km sejam, tapi sebenarnya tak boleh. So daripada the small damage yang membuatkan kereta tu boleh lose grip and then boleh accident lah, so and boleh menyebabkan kemalangan jiwa semualah. So atas dasar tu yang FIA time tu FOCA dia ban ground effect. Okay, ni kita ada Hadi ni. Hadi ni dia orang siapa? Komen ni support geng F1 juga ni. Kan. Ini geng-geng F1 ni bagus masuk macam ni kan. Jadi bukannya kita dua orang je yang berkongsi ilmu. Jadi ada kawan-kawan yang komen pun boleh kongsi ilmu. Aku buat cerita dia cerita pun sama ke? Itulah tu, complimenting each other orang kata kan. Jadi Hadi dia kata ground effect ni ban sebab boleh lose control kalau corner, skirt koyak. Jadi saya nak tambah sikit macam mana untuk pemahaman kawan-kawan yang bukan F1 ataupun bukan faham sangat teknikal tapi baru join kita kan. Contohnya kita buka balik tadi graf ini tadi kan, kita tengok yang dot-dot merah ni. Cuba bayangkan kalau ada ground effect tu, dia duduk dekat bahagian atas ni. Cornering dia punya acceleration, lateral acceleration dia duduk katalah dekat 3.5 ni. Sekali dia tengah corner, dia punya side skirt dia koyak. Bila dia koyak, lateral tu tiba-tiba turun dia terus. Daripada 3.5 turun terus sampai 2.5 ke ataupun mungkin bawah terus macam ni. Terus tak efisien dah. Kan? Daripada atas tu turun bawah, kita boleh tahulah. Kan? Dengan ada kejutan acceleration yang hilang. Daripada ada terus tak ada tadi tu, menggelabar, bersilat dengan steering. Tapi kita tahulah, steering untuk kereta-kereta perlumbaan ni bukan macam steering harian. Ada banyak dia punya degree dia. Dia sikit aja degree dia. Jadi nak control tadi tu boleh jadi menggelabar dan boleh menyebabkan itulah yang ni sebut tadi tu kan, kejadian-kejadian yang tak diingini. Atas sebab tu kita boleh tengok kalau kereta-kereta lain tiba-tiba dia tengah bawa front wing damage, dia masih lagi boleh memandu kereta tadi tu walaupun kereta tu bukan dalam keadaan baik. Tapi untuk yang side skirt yang menyebabkan ground effect ni, impak dia antara keadaan elok dengan keadaan tak elok tu sangat tinggi. Atas sebab tu dia di-ban zaman dulu. Okey. Kita ada beberapa lagi kawan kita yang datang kongsikan. Contohnya tadi, mana saya dah terlupa lah. Dia tanya pasal kereta yang ada vacuum kat bawah tu. Boleh cerita sikit ni? Aku nak mencari balik mana komen dia. Kereta vacuum? Oh, yang fan car tu ke? Fan car. Okay, boleh. Kan? Yang itu pun ada kaitan juga dengan ground effect kan ni kan? Betul, ada. So basically kita cerita pasal fan car dulu kejap lah. So maknanya fan car ni dia ada, boleh share gambar ni? Boleh. Jadi kawan-kawan dia tak tahu boleh tahu apa benda kita cakap ni kan. Fan car ni ada dua. Satu tu design yang F1 punya, ada kipas kat belakang. Ada satu tu dia kotak aja. Ada design. Kita share yang kotak dululah boleh. Yang ni aku dah tengok depan mata tau. Kelakar, tergelak-gelak aku tengok kereta ni. Aku tengok dekat Goodwood Festival tahun 2019. Lagi Goodwood Festival, tengok kereta dia, tergelak-gelak aku. Kan? Sebab dia macam kanak-kanak punya lukisan kotak letak je kipas kat belakang. Betul. So maknanya yang ni sudah first fan car lah basically. Nak kata first pun tak silap aku first kot yang orang eksperimen dengan fan car. So maknanya mana fan dia? Ni dia fan dia. So maknanya kereta ni kalau kata macam tengok kereta atas dia tak ada bentuk untuk aerodynamic apa, tapi saja dia menggunakan konsep ground effect ni dengan ada dua kipas kat belakang ni. Kipas ni tak silap saya diguna daripada snowmobile punya engine kot. Sebab yang ni bukan F1. So maknanya kalau F1 dia boleh ada satu engine je. Tapi kalau dalam yang ni tak silap saya Can-Am. Can-Am tu maksudnya Canada America punya race. Dia tak silap saya dia membenarkan ada konsep lain lah untuk engine lain tambahan untuk ada, maknanya bukan engine ni, maknanya mesin lain untuk nak tolong kereta tu. Saya pun tak pasti dengan dia punya regulation, tapi apa yang saya baca dia boleh run lah. So ni kira the first konsep yang fan car yang dibawa dalam motorsport. So
dengar ceritanya memang kereta ni menghasilkan downforce yang banyak lah walaupun atas dia bentuk kotak. Tapi kalau dalam F1, sekejap saya share satu lagi gambar. So dia bawa daripada Brabham sendiri. So sekejap mana dia? Ni dia. Okay. So ni F1 Brabham BT46. So Azrai ada bagi tahu ni. Azrai pun dah cakap dah. Yes. So maknanya BT46 ni apa yang dia cuba buat, dia basically kereta ni Gordon Murray yang design. So ada gambar belakang. Okey, lagi cantik tadi tu. Ini kena tunjukkan itu yang aku nak simpan sebenarnya. So maknanya dia ada kipas kat belakang ni yang sedut angin dekat bawah kereta untuk menghasilkan downforce. So maknanya dulu kira macam daripada regulation F1 ni banyak regulation. So maknanya dia kira Brabham ni mengatakan bahawa kipas ni sebenarnya bukan guna untuk generate downforce, sebab sebenarnya kalau dulu dia macam all aerodynamic devices dia tak boleh ada moving punya parts. So tapi Brabham ni design kipas ni untuk ada a cooling effect lebih daripada 50%. And then even time tu FOCA test pun memang, FOCA ni basically FIA dululah sebelum ada FIA. So dia test memang bawa cooling effect more than 55%. So maknanya yang selebih tu is dia sedut angin lah. So maknanya dia punya byproduct tu dia sedut angin daripada bawah kereta untuk menghasilkan that downforce lah. So kipas ni sebenarnya kalau siapa yang nak tahu, dia drive daripada gearbox. So ini kereta dia. And then macam mana dia works is something macam ni lah. So maknanya dia ada side skirt dekat tepi, and then dia menggunakan kipas kat belakang ni untuk menyedut udara daripada bawah, and then kira melepaskan kat belakang lah. So bila kereta ni kira diintroduce, dia dapat satu race je, tak silap saya dekat Sweden kot. Was it Sweden? Aku tak ingat. So, tapi kira orang semua kira macam bukan kata basically orang semua lah, tapi kira macam Colin Chapman yang start cakap kat orang semua yang kata macam kereta ni tak fair, illegal, bahaya, sebab dia kata dengan ada kipas ni dia boleh, sebab ada macam konsep dia macam vacuum kan kat bawah ni, macam vacuum cleaner kan. So maknanya dia sedut apa yang ada kat bawah, ada stones, ada dust, ada sand, lepas tu dia tembak dekat belakang. So siapa yang tengah ikut kat belakang kereta tu boleh kena all this debris, so macam agak bahaya. Tapi macam biasalah bila itu daripada satu pihak, bila daripada pihak Brabham sendiri dia kata macam ni tak logik untuk ada macam ni, but wallahu alam saya pun tak pasti. Tapi macam mana dia punya cutaway tu is basically macam ni lah, macam mana the fan works. So yeah, basically ini je lah fan car tu secara generalnya. Okay, kita ada soalan yang menarik. Mana tadi ada soalan Sekejap, tengah nak mencari soalan. Soalan yang ini, soalan seterusnya. Kenapa kereta terbalik? Ada Liman's family ni kan, kereta terbalik ni. Aku boleh jawab, tapi kau jawab dulu lah ni. Okay. Dia kata floor design, kita jawab soalan dia dulu ni. Ke dia terbalik, adakah disebabkan floor design ground effect ke? Bagi saya, pendapat saya lah, daripada apa yang saya baca, dia bukan daripada float design ground effect. Sebab bagi saya dia lebih kepada aero balance. Okay, sebelum aku menjawab, aku nak keluarkan antara kereta yang terbalik tu yang ni, Mercedes CLR LM ni 1999 ni. Mungkin aku boleh share screen menunjukkan yang kereta tu terbalik-terbalik. Ada satu perkara yang menarik tentang macam mana dia mula terbalik ni. Ada satu gambar, kejap add to stream. Ni kejap aku besarkan. Yang ni bukan Mercedes tu yang ni bukan Mercedes, tapi cuba kita perhatikan. Ini kerja saintis, kerja engineer. Pertama sekali bukan mengomen, pertama sekali kita kena observation. Kita observe dulu. Kita tengok kereta tu terbang. Kita tu jalan, tiba-tiba dia terbang je. Kalau siapa perasan, dia ni daripada Drive Tribe punya YouTube. Kenapa dia perasan tu, kita boleh tengok jalan raya tu tadi tak flat. Jalan raya tadi tu ada pitching, ada pitch, ada bukit sikit. Jadi kesan aerodinamik yang dia aerodinamik yang dia design pada kereta tu mungkin sesuai untuk jalan yang flat. Tapi apabila dia lalu dekat tempat-tempat yang ada bonggol, angle of attack kereta tadi tu dah berubah.
Disebabkan angle of attack kereta tu tak ada berubah, kereta tadi tu dia menghadap angin dengan bahagian bawah dia terdedah. Bila bawah dia terdedah, terhentam angin kat belah bawah dia, daripada dia menyebabkan kereta tu makin rendah, makin menurunkan kereta tu, makin dia terangkat. Yang ini yang dalam kereta-kereta perlumbaan pada dalam sirkuit, yang ini concern dia sebenarnya tak berapa tinggi, sebab kereta-kereta yang ringan, kereta-kereta yang tu je yang akan penting. Tetapi untuk kereta rally, hal ni memang banyak diambil penting. Sebab kita tengok kereta-kereta rally baru-baru ni kan semua aerodinamik kau-kau kan. Sebab kereta rally kan banyak lompat-lompat. Jadi kau bayangkan kalau dia lompat, dia terpusing je. Jadi sebab tu kalau kereta-kereta rally, dia akan ambil kira tentang macam ni kalau dia jump. Dia nak jump, dia nak landing 4-4 tayar ke? Kalau dia nak jump front tayar dulu. Kalau dia nak jump rear tayar dulu. Benda-benda macam ni. Kelajuan jumping dia pula macam mana. Jadi benda tu lebih kritikal kalau kita tengok dalam segi kajian aerodinamik pada kereta rally tu tentang hal yang melompat dan terbalik ni lebih ekstensif. Lebih kuat dibuat daripada kalau kereta-kereta ini. Tapi ni bukannya kata rare case, dia lebih kepada satu zaman tu. Zaman 90-an, lewat 90-an, awal tahun 2000 tu yang banyak kejadian-kejadian sebegini berlaku. Akhirnya kita belajar, manusia belajar daripada kesilapan, ada buat perubahan, dan lepas pada perubahan tu kita tak nampak dah hal-hal ni. Okay, terima kasih yang bertanya, terima kasih juga yang ni macam Azrai tolong bantu semua. Okey, apa tadi ya? Ada nak kongsi sikit. Okey, ini pula tentang tadi Nick ada sebut tentang kereta Lotus tu, tim Lotus tadi tu. Lotus apa? 79, 79 betul. 79 tadi tu, antara benda yang dia perlu buat adalah dia seal bawah kereta tu. Macam mana dia seal dengan side skirt. Ada side spot atau ada side port tu, lepas tu dia ada seal dengan side skirt. Jadi kajian dah dibuat dah sebenarnya. Ni contoh kajian dia. Lama dah ni. 1983 lagi dia kan. Mungkin ada yang menonton ni belum lahir lagi waktu ni. Jadi kita dah ada dah kajian tentang ni. Jadi dia kadang-kadang macam ni tau. Kita sibuk buat trial and error padahal benda tu orang lama dah kaji. Jadi kenapa kita sibuk buat trial and error daripada kosong? Itu sebabnya kita perlu buatkan sikit kajian ataupun review ataupun semakkan ilmu yang orang dulu dah pernah buat tak? Orang dulu kalau dah pernah buat, dia buat pada tahap mana Jadi bila kita dah tahu orang dulu dah buat pada tahap mana, kita hanya menyambung kerja-kerja orang dulu tu mengikut cita rasa kita. Kita tak perlu bermula dengan blank canvas. Macam ni baru boleh kita kemajuan. Saya perasan ada banyak dekat Malaysia lah kan, orang-orang kita satu kita berahsia-rahsia. Bila kita berahsia, orang tak boleh nak bantu kita lah kan. Kita pun buat kerja sendiri-sendiri. Nombor dua adalah disebabkan kita berahsia, tak cerita dengan orang, kita pula tak tengok benda dulu, kita bermula pada kosong. Kita mulalah buka exhaust lah, contohlah sistem exhaust. Kita pun cuba exhaust kecil, exhaust besar apa jadi. Kalau depan besar, belakang kecil apa jadi. Sedangkan dah banyak kajian dah tentang tu. Cuba tengok kajian-kajian orang terdahulu dan kita buat eksperimen pada benda yang orang belum buat. Ni contoh dia lah. Contoh dia. Ni contoh dia. Kita tengok contoh dia adalah pada side skirt ni tadi, dia ada nombor bawah ni senang, milimeter. Macam tadi ada H bagi dengan C, kali ni unit dia senang dia, milimeter. Berapa ketinggian side skirt tadi tu dengan tanah. Ni H tu. Senang dia. Jadi daripada ni kita boleh tengok, dia pun graf dia ada satu je, kita ada CL. Kan, coefficient of lift. Kali ni bacaan dia lain daripada graf sebelum ni. Ni. Graf sebelum ni unit dia negatif. Kalau tengok cursor saya, negatif. Bila dia negatif, menunjukkan lagi tinggi nombor ke atas, lagi bagus dia. Lagi ada sifat downforce tu, tertekan dia, CL. Tapi yang ini dia tak ada negatif. Jadi menunjukkan dia lagi ke bawah dia. Sebab kajian ni dibuat oleh orang lain daripada orang tu. Lain orang tulis kajian, lain cara dia plot. Kita kena ada sensitif sikit tu. Jadi dia tulis lagi ke bawah, lagi bagus. Jadi kita boleh tengok dengan side skirt ni tadi ditutup sepenuhnya. Ini yang Nick kata tadi tu kan. Tutup habis-habis kau. Bila tutup habis-habis baru dia punya downforce dapat. Kau baik punya kan. Bila dah tutup habis kosong. Tapi persoalan dia, logik ke kita nak tutup kereta racing sampai habis? Siapa ada idea macam mana kereta racing nak tutup habis side skirt dia sampai kat kosong ni? Saya tak nak jawab lah, ada cara. Saya tak nak jawab, minta kawan-kawan komen.
Macam mana cara untuk tutup habis? Aku nak jawab boleh tak? Boleh Nick. Jawab Nick. Jawab. Biarlah, kita biar orang lain jawab. Kita biar orang lain jawab lah, betul, baru kau jawab. Okey. Jadi selain daripada kosong ni, kita boleh tengok kalau letak 10 mm side skirt tadi tu kita tutup 10 mm, kita boleh tengok dia punya kebaikan dia masih ada, tapi lah makin kita tinggi kita boleh tengok sifat dia makin lama, dia punya positif untuk dari segi downforce itu makin berkurangan sifat positif downforce tu. Dan ini uji kaji ini dilakukan untuk kereta yang bukannya flat floor bukan flat floor. Kereta yang dekat bawah kereta dia sendiri memang dah ada venturi flow. Dari venturi flow. Jadi kalau kita nak buat macam ni, kalau kita nak adaptasi dengan kereta racing kita, katalah yang menonton kita ni ada kawan-kawan yang masuk racing kat Sepang ke kan, kereta drag ke apa ke, macam mana nak gunakan sistem ni? Pertama sekali bawah kereta flat kan, tutuplah bahagian bawah-bawah kereta tu. Nombor 2, dekat bahagian belakang kereta tu kena ada rear diffuser. Sebab rear diffuser tadi tu ada melambangkan sikit atau ada orang kata apa, bau-bau bacang dengan sifat venturi flow ni. Dekat bawah belakang dia terbuka. Nombor 3, baru kita rendahkan side skirt ni. Jadi kena tahu side skirt tu bukan nak nampak cantik je. Tapi side skirt tu ada sifat dia dari segi meningkatkan downforce lift coefficient, negative lift coefficient tadi tu. Tengok. Hakim kata pakai bulu penyapu. Ni bunyi dia kelakar tapi betul lah tu. Pakai bulu penyapu. Nick, kau ada jawapan dia, Nick? Apa dia? Macam mana nak tutup side skirt ni sampai kosong? Sampai kosong. Kalau aku punya idea lah, tapi kemungkinan banyak R&D kena buat. Ialah kita guna dengan airflow sendiri, aliran angin sendiri. So maknanya dia tak restricted dengan benda fizikal yang boleh bergerak lah. So sebenarnya macam nak kata benda aku cakap ni bukanlah idea aku pun. It's actually benda yang dah dipraktikkan dalam F1 sendiri. Okay. Betul. So, nak example ke? Boleh ni kau cari example, aku ceritakan dulu yang pasal ni. Okey, Hakim Ibrahim dia kata pakai bulu penyapu. Mungkin maksud dia bukan bulu penyapu je lah. Mungkin kita boleh pakai penyapu ni banyaknya kan tu kan. Dia lebih kurang macam penyapu tu ataupun bros cat kan. Bulu-bulu bros cat tadi tu kita buatkan dia ke bawah tebal-tebal. Jadi dia jadi macam curtain. Jadi kereta kau macam menyapu jalan lah. Cumanya walaupun kita dapat dengan sebabnya ada bulu penyapu tadi tu, bukan hanya kita dapat downforce yang baik, tapi juga dia akan ada sifat scraping atas jalan lah. Kau dah menyapu atas jalan. Bila kita menyapu atas jalan tadi tu, kalau jalan lurus, dia sapu tu tegak lah sikit. Tapi bila kita kona, kereta sebenarnya bukannya mengona jalan lurus tu. Dia akan menyapu dalam bentuk seret. Sebabnya kereta tu ada lateral kan. Dia kona sengat tu. Jadi bila dia kona sengat tu, jadi kita akan ada drag, sifat terseret tadi tu. Maksud dia ada kelebihan dan ada kekurangan guna bulu penyapu ni. Ni dia tambah lagi ni, bulu penyapu fleksibel juga. Kena ground tak koyak. Betul lah tu. Tapi bila bulu penyapu tu dia menyapu jalan, jadi dia ada sifat dragging lah kat situ. Okey, ni kita sambung pula dengan konsep Nick. Nick tadi dia kata selain daripada guna konsep bulu penyapu ni, Nick lebih suka menggunakan konsep aerodinamik. Maksudnya kita manipulate angin ni kita tak nampak, tapi kita boleh buat manipulasi pada angin yang mana angin tadi tu bersifat macam side skirt. Jom kita tengok apa yang maksud Nick tu. Silakan Nick. Okay, so kalau tengok daripada gambar ni, dia actually gambar salah satu kereta F1 tahun ni bila time wet testing. So apa yang orang ni buat is actually dia ambil gambar ni, lepas tu sepatutnya gambar ni tak apa nampak, tapi dia invertkan colour. Dia panggil apa dia panggil? Dia macam jadikan benda ni, dia terbalikkan colour dia lah. So maknanya apa yang kita dapat daripada sini is kita dapat nampak dengan lagi jelas dia punya vortex formation ni. So maknanya vortex ni daripada, sebab bila kereta jalan dekat track yang basah, dia akan shoot out air. So maknanya particles air ni yang menghasilkan, maknanya kita dapat nampak flow tu macam mana lah. So konsep dia sama macam kita tengok wind tunnel, lepas tu orang letak asap, lepas tu asap tu lalu atas kereta. So kita nak visualize di airflow. So daripada sini kita dapat tengok ada salah satu tim tahun ni yang cuba eksperimen dengan menggunakan vortex untuk tutup, untuk seal gap antara floor dengan ground dengan menggunakan vortex.
So apa yang jadi bulat-bulat ni sebenarnya vortex lah. So maknanya daripada sini pun kalau kita dapat tengok tim ni adalah antara tim yang kurang ada efek porpoising selalu ni. Negative film lah, betul. Macam Afan cakap. Lepas tu kalau boleh sebenarnya case dia, gambar ni ada sebab dia nak bandingkan satu tim ni kenapa dia tak ada porpoising teruk dengan bandingan satu lagi tim yang ada porpoising teruk. So kalau kita tengok satu lagi gambar, ini salah satu lagi tim, saya tak nak cakap tim mana tapi mungkin semua orang kenal. Kalau kita bandingkan dia punya vortex formation kat sini, dia macam tak ada langsung banding dengan satu lagi tim. So maknanya ini antara salah satu sebab, bukan nak kata di sebab utama, tapi benda yang biasalah F1 dia punya own set of experiment. Mungkin untuk tim yang saya tunjuk ni dia gunakan vortex formation dekat belakang tayar depan untuk nak seal underfloor punya flow, jadi untuk dia punya aerodynamics. Tapi mungkin satu lagi tim ni dia tak perlukan that vortex formation, tapi dia boleh simpan angin dekat bawah floor tu, bawah alam. Tapi yalah, antara salah satu dia lah kira sebab dia. Kalau bagi saya lagi suka untuk menggunakan angin untuk nak jaga angin sendiri rather dan guna benda fizikal lah. Sebab benda fizikal ni macam cakap lah, kata boleh rosak, boleh damage benda semua kan. So tapi itulah, kalau bila kita guna angin ni pun masalah dia, kalau macam siapa yang tahu aerodynamic, dia ada macam activation point tau. So maknanya dia ada dekat sekian halaju baru vortex ni form kan. Sekian kali baru vortex ni form. Bila halaju tu tak kena, tak ngam, vortex tu tak jadi even kan. Betul. So kalau katakan macam aku buat salah satu example lagi ya. Boleh. Macam mana aku nak share another one ni? Share. Kau share nanti aku kopikan. Okey, sementara tunggu Nick tu kita ada Hadi. Hadi kata tadi antara cara lain dia cadangkan adalah menggunakan active suspension untuk tutup skirt tu habis. Maksud dia kereta tu ada satu keadaan di bahagian rendah, ada bahagian tu di tinggi. Ini boleh juga ni. Ini pun satu possible untuk buat. Cumanya kalau untuk racing, dia kena tengok berbalik-balik kepada regulation lah. Regulation membenarkan ke tak kan ada active suspension ni. Okey. Ni Nick tunjuk. Nick, tak nampak ada close cookie accept tu pun benda tu Nick. Tu aku tak tahu macam nak close cookie accept. Close and accept je lah untuk korang belajar kan. Habis bersemut masuk komputer aku ni penuh dengan cookie. So, apa aku buat ni? Sekejap. Okay. Aku nak try cari an optimum punya shot. Okay. So, ini dia actually a GIF. So, maknanya kalau kat sini kereta ni basically adalah kereta, saya pun tak ingat tahun bila. Tapi most probably is last year and previously lah. Sebab apa yang saya nak tunjuk kat sini, kalau kita dapat fokuskan dekat bawah ni, dekat this area. Tak nampak? Kau kena ke boleh nampak? Tu dia. Dekat kawasan sini. Dengan dekat kawasan sini. Antara dua tim ni. So kalau kita dapat tengok betul-betul, mungkin saya boleh zoom lagi kot. Aku dengan kau tahu F-Flow. Kita sekali tengok je dah nampak. Saya boleh kawan-kawan boleh pass link ni dalam kita punya Facebook chat. Kenapa tak boleh nak add punya? Tak apa, mungkin lepas ni ke saya akan letak balik dalam Facebook chat untuk siapa yang nak tengok dengan lagi detail. Tapi basically kalau dekat sini kita dapat tengok ada benda halus ni yang macam asap ni kan. Dengan ini nampak bergerak-gerak ni kan. So yang ni apa yang dia orang panggil, kalau dulu dia panggil V250 vortex. So maknanya kenapa nama dia V250 vortex? Sebab benda ni terhasil daripada apa dipanggil ni, macam plank yang memegang front wing dengan front nose kereta. So benda ni kena ada sini by regulation. So Y250 vortex, Y250 tu maknanya sebab dia ada dekat, kalau dekat Y axis dia kena offset dalam 250 mm untuk ada this plank untuk pegang front wing dengan front nose tu lah. So maknanya bila ada plank dekat situ, kita ada macam dua pillar dekat situ, so dia akan menghasilkan vortex.
So vortex ni sebenarnya kalau tengok team yang dekat atas ni, dia fine tune biar vortex yang terhasil ni sebenarnya dia akan mengikut body creator, dan sebenarnya ada sikit ikutkan saya baca lah, saya pun tak boleh 100% sure sebab sebenarnya banyak sources daripada F1 ni, kalau dia datang daripada F1 punya orang sendiri then yes, tapi kalau dia datang daripada macam all this freelance punya analyst punya ni, so kemungkinan is a conspiracy theory or kemungkinan boleh jadi betul lah. Tapi daripada apa yang saya baca dan saya sendiri pun rasa logik, sebenarnya dia akan ikut body creator dan setengah itu dia akan seal the underfloor. And then kalau tengok dekat satu lagi team ni, nampak dia punya vortex ni macam berkecamuk, dia bertebang-tebang. So vortex ni memang sifat dia macam tu. Memang sifat dia macam nak cakap, kata dia it's a turbulent flow. Dia havoc lah. Tapi engineers untuk team atas ni, dia dapat control angin yang havoc ni untuk jadikan dalam flow yang teratur lah. Maknanya dia dapat menjinakkan angin yang berterabur-terabur tu, dia pandai lah. So maknanya boleh tengok lah level of engineers kat dua team ni. Tak kata team yang kat bawah tu tak bagus, tapi sebenarnya extra effort diletak dekat daripada team atas tu lah untuk nak menjinakkan vortex ni. Sebab vortex ni sebenarnya dia macam nak cakap, kata dia boleh jadi kawan and dia boleh jadi lawan. So kalau kita pandai control dia, then dia boleh jadi kawan kita. Which is kalau macam apa yang dia adapt daripada team yang atas ni, dia tolong nak seal the underfloor, and then selain daripada tu dia nak control the aerodynamics of the car lah. Tapi yang team bawah ni sebab dia punya tak semestinya lah kata team bawah ni punya aerodynamic tak jadi sebab dia tak control Y250 vortex. Tapi Y250 vortex ni antara vortex yang penting lah untuk kereta F1 tahun 2021 dan sebelumnya, sebab bila kita tengok first point of contact angin dengan kereta tu datang daripada front wing, and this is one of the most important vortex of the car lah. So, ini yang Afar sebut ni, Afar bantu kata ini adalah design philosophy. Setiap team tu ada design philosophy yang berbeza-beza. Okay Nick, aku rasa kita dah kongsi banyak sangat lah. Apa kita buat, kita baca komen. Lepas tu kita jawab lah. Kan? Kita dah kongsi banyak sangat kan. Makin dalam nanti kan, tak, sebenarnya aku ada lagi tau Nick nak kongsi. Aku tunjuklah sikit. Aku ada graf-graf ni lagi kan. Tapi kan nanti kan ini buat orang terbuka. Dia yang suruh jawab soalan, lepas tu dia yang aku nak kongsi lagi. Tak. Aku memikir kan. Aku ada benda nak kongsi. Tapi aku fikir kalau aku kongsi benda ni nak cerita satu-satu buat orang muntah je ni. Ni ada boleh lagi je tadi. Kongsi kan, tak ada apa benda semua ni kan. Tapi kita tak nak orang terlalu dry ni. Boleh je cerita graf-graf dia kan. Tak, sebab aku excited dah macam, ni nak cerita pasal belum ni. Tapi aku fikir, ni banyak boleh komen je. Tak payahlah semua ni. Tak payah. Kita baca komen tu. Nak start dengan Sinji punya komen dulu tak? Ya betul. Aku keluarkan Okay, Sinji tanya okay. Nick, jangan lupa ground effect 4 upside down dan juga keadaan vacuum environment chamber. Okay, benda ni. Apa benda ni? Yang dua, yang first kali tu lah. Apa upside down tu ni? Dia ada two parts of the question. First part ni basically Sinji ni, which is kawan e-racing kita orang. So boleh juga follow dia kalau nak tengok dia racing online. But basically dia tanya, kata ground effect ni kalau katakan bila dalam keadaan upside down, so bermaksud dia kalau nak senang cerita, kereta tu dalam keadaan terbalik. So ground effect ni ada juga ke tak ada? So sefaham saya soalan dia macam tu lah. So and then the second part of the question is basically kalau katakan dalam keadaan vacuum punya environment, ground effect ni ada lagi ke tak? So saya rasa saya dah cuba jawab the second part of the question, tapi dalam komen, tapi tak apa, saya just recap balik lah. So dalam vacuum, saya rasa ground effect ni tak ada sebab basically pressure dalam vacuum punya environment tu sebenarnya tak ada lah kan. So correct me if I'm wrong lah. So pendapat saya macam tu. So sebabnya tak ada. Okay. So, kita jawab yang first kali tu. Yang aku rasa yang first ni yang pasal iklan Petronas budak orang putih yang cakap mana kan. Atuk kan. Apa iklan dia aku cakap balik tu. Terbalik tu kan. Kan so, kereta F1 boleh terbalik tu kan. In theory, basically apa yang dia nak cuba cakap, benda tu is personally lah bagi saya lebih kepada in theory dengan marketing wise, yes, boleh. Tapi in real life, ada ke orang yang nak betul-betul jalan terbalik walaupun kereta tu boleh menghasilkan downforce
katakan macam berapa, contohlah kata kereta tu punya berat ialah 800 kilo, tapi downforce yang dihasilkan is 900 kilo. Tapi dia kata technically in theory kereta ni kalau kita letak terbalik pun sebenarnya dengan downforce yang ada dia boleh melekat dekat dinding, kira macam dekat ceiling macam tu kalau jalan. Benda tu in theory boleh, tapi kalau in real life saya tak rasa boleh lah, sebab dua benda. Satu, sebab kita ada gravity. So sebelum kita nak generate that berapa 900 kilos of downforce, kena ingat kereta tu sebenarnya nak kena jalan daripada kosong ke a certain speed. So macam saya cakap tadi, dia ada activation point dekat halaju kereta tu. So maknanya kalau kata macam selagi kita tak sampai the activation point, the downforce is not there. And then bila once dia ada pun, dia still nak kena creep up daripada 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo sampailah ke 100 kilo punya downforce. So maknanya dekat situ kena ada that acceleration punya benda lah. And then the other thing is kita ada gravity kan. So susah sikit lah nak capai. Sebab benda tu kita kena ingat gravity punya calculation is because gravity bumi campur dengan the weight of the car sendiri. So kalau untuk sekejap, macam dalam iklan tu pun dia tunjuk kereta tu just speed up, lepas tu dia sampai a certain speed and then they just pusing tunnel tu. Kalau benda macam tu boleh lah, tapi kalau kau nak expect macam Men in Black punya terbalik jalan lama tu, most probably not. Itu pendapat saya lah. Maknanya tapi even saya cakap macam tu, nak kata ground effect ni ada ke tak bila terbalik, saya rasa masih ada. Kalau katakan kita neglect di argument of kereta tu nak kena jalan laju dulu ke apa, tapi kalau kata macam kita dah make an assumption of kereta tu dah sampai 320 km sejam and then dia dekat jalan terbalik tu betul-betul flat, and then kereta ni boleh menghasilkan mungkin dalam 50% lebih downforce in terms of kilogram daripada kereta, InsyaAllah boleh. Itu pendapat saya lah. Tapi nak kata praktikal, susah sikit lah kot. Okay, mungkin aku nak pemudahkan sikit pemahaman untuk kawan-kawan yang lain lah tentang keadaan upside down ni. Dia macam ni, ground effect ni dia bukan kisahkan keadaan kereta. Dia nak duduk bawah ke, dia nak duduk atas ke, nak duduk tepi ke, mana-mana pun dia boleh. Sebab sifat ground effect ni tu yang kita bermula tadi pada awal ni, kita cerita tentang apa tu ground effect. Yang mana kita tahu kesan ground effect tu adalah apabila satu badan yang bergerak, belah body yang bergerak, kesan dia dengan lantai. Berapa jauh dia dengan lantai tadi tu menghasilkan ground effect tu. Lagi dia dekat dengan lantai, lagi tinggi kesan ground effect dia. Jadi lantai tadi tu, posisi lantai tadi tu ke tepi ke atas ke mana ke, tak menjadi masalah. Tapi dalam keadaan upside down, untuk membenarkan satu-satu kereta tu boleh, secara teori Nick kata tadi, secara teori boleh lalu dekat terbalik, dia kena menghasilkan downforce dia untuk dia melekat ke dinding yang terbalik tu, iaitu downforce dia melebihi berat badan kereta campur dengan gravity berat badan kereta campur dengan gravity tadi tu. Bolehlah dia terbalik melekat ke atas. So jadi itulah, tapi secara teori. Yang selebihnya macam yang Nick pernah cakap tadi. Okey, untuk dalam keadaan vacuum, kita kena tahu tadi tu kesan aerodinamik tadi disebabkan oleh Bernoulli effect. Bernoulli effect. Kalau kita bawa kereta tu dekat bulan yang tak ada tekanan, dah tak ada dah lah benda tu. Kita hanya bergantung pada gravity bulan je lah. So kita dah tak ada partikel angin yang bergerak laju, nak bergerak perlahan, dengan perbezaan laju dan perlahan tadi, ada perbezaan tekanan. Kita dah tak ada dah semua benda tu. Jadi bila dah tak ada benda tu, dia tak berfungsi. Jadi mungkinlah satu hari nanti esok dah ada perlumbaan dekat bulan kereta ke apanya, rupa dia dah tak rupa macam kereta kat bumi lah, rupa dia lain. Okey, kita cari lagi soalan dia. Ni menarik ni. Ni dia jauh pergi ni. Anas ni dia kata kalau kereta terbalik, macam mana dengan oil pump? Betul tak tu kan? Minyak semua dah terbalik kan. Jadi nak kena buat 2 pick up point lah. Satu pick up point kat bawah, satu pick up point kat atas. Pakai dry sump tu dia. Pakai dry sump kan. Dry sump pun kena terbalik kan lah badan dry sump tu. Yep. Kan, mungkin kena buat banyak benda dekat kereta tu, gyroskopik lah. Bila terbalik, dia pun terbalik, ikut sama terbalik. Ataupun enjin tu still dalam keadaan biasa, tapi kereta tu yang mounted terbalik. Mounted terbalik kan? Ini dah kagut dah fikir. Tadi aku ada ternampak orang komen pasal the latest fan car yang dapat
break the record of Goodwood Festival tu kan. Tak apa, kita pergi daripada atas ke bawah ni. Kita pergi atas ke bawah. Okay. Maknanya sampai dah tu je lagi. Nanti kita sampai ni. Kita ada Aiman Hazim kata, macam side draft ke? Boleh komen sikit ni? Ini bahagian mana tadi? Side draft tu macam cerita lori dengan motor tadi tu je. Okay. Itu yang lori motor tadi tu lah tu. Betul lah. Okay, motor lori tadi tu. Yang untuk side draft ni nanti kita cerita tajuk lain lah. Satu masa nanti kita cerita tentang mungkin aerodynamic create bus dan lori ke apa kan. Baru kita cerita pasal side draft ni. Kenapa kau bawa motor lori laju, kau termasuk ke belakang ke apa benda, kita cerita tu. Sebab design lori dan bus tadi tu kita boleh ambil kepada asas aerodynamic, iaitu Ahmad Body, bukan saya. Saya Ahmad, tu Ahmad MED. Kan. Sebab ada orang pada datang tanya aku kan, dia kata, what is your name? Lepas tu cakap lah, Ahmad, are you the one who invent the Ahmad Body? Aku cakap, no, there's a Turkish guy. Lepas tu dia kata, no, I think it's you. Tu aku cakap dia, tu 1986. Aku lahir 1982. Kan, takkanlah aku lahir aku dah buat aerodynamic pula. Kan. Tu Muhammad tu nak agak kata aku, yelah, aku je lah. Ya kan je lah. Kata tanya nak sign tak? Tak, dia tu belajar aerodynamic. Itu yang dia aku banyak bincang aerodynamic kan. Tu dia ingat aku yang buat benda tu. Biarlah. Kan. Tu tak apa yang saya tu cerita tu dan nak tunjukkan orang putih pun ada yang kurang cerdik. Kan, bukan semua orang putih tu cerdik. Bukan. Tapi iyalah, kita kan. Okey, ini kita ada Nabil. Nabil kata macam kalau macam dekat tempat kereta api tu pun Venturi effect juga ke? Ada line kuning. Tak faham ni. Line kuning ke mana? Dia bukan Venturi effect, dia lebih kepada Bernoulli punya principle. Line kuning betul lah. Line kuning yang kalau macam kau nak tunggu train, kan dia ada line kuning yang cakap kata jangan pergi dekat dengan rail. Okay. So maknanya kau nak kena tunggu belakang line kuning, bila train dah sampai baru kau boleh jalan nak masuk train tu lah. Okay. Abang faham. Tu mind the gap. Jadi jarak, orang kata apa, safe distance lah antara laluan kereta api tadi tu dengan apa occupants kan, orang yang nak cuba beratur Rasanya betul juga. Sebab aku ingat pernah kalau macam bila time belajar kat UK dulu kan kadang-kadang ada setengah station yang kau nak naik tu yang macam yang tak berapa famous, tiba dia akan cakap kata this train will not stop at the station. Lepas tu tiba dia jumpas Zos. Yang tu memang terasa lah dia punya angin kan, menarik kan. So maybe most probably is that. Yelah, so kalau kat Malaysia mungkin kita tak terasa benda tu sebab kita tengok train Malaysia bila nak lalu dekat station, dia bersopan santun juga. Dia akan slow down, lalu walaupun dia tak berhenti. Tapi kalau dekat tube UK ni, kat London tu, dia kata dia tak stop kat situ, kau kena mind the gap betul lah. Kan, sebab dia lalu, selaju-laju boleh dia potong aja. Tapi betul lah, dia basically dia bukan ikutkan soalan Nabil ni, dia bukan kata Venturi effect lah, dia lebih kepada Bernoulli principle tu lah. Maknanya konsep sama macam the side draft. Okay, jom kita cari lagi. Kita ada, kejap aku nak pergi daripada atas ke bawah. Okey, seterusnya kita ada Nabil, lagi satu Nabil. Tadi Nabil lain, ni Nabil lain. Kata Dr. 8 dan Dr. Nick. Nick, ada orang dah doa ke kau dapat Dr. 8 dah? Amin. Ingat dia kata, Dr. Nick, betul ke kalau low downforce brake jadi lagi cekam? Macam mana tu? Low downforce brake jadi lagi cekam? Aku kurang faham soalan ni, tapi dia macam ni lah, kita nak bagi tahu. Sifat aerodynamic kereta tu bukan hanya membantu kereta dari segi memecut, acceleration, tapi juga membantu kereta dari segi de-acceleration. Macam mana dia boleh membantu kereta accelerate, memecut ke depan, ataupun de-accelerate, iaitu braking, adalah dengan memberi traction pada tayar. Itu yang macam mana dia boleh tambah cornering speed, macam mana dia boleh tambah cornering acceleration. Sebabnya kereta tadi tu angin, dengan menggunakan angin kita menekan kereta ke lantai. Apa berjadi bila kita tekan kereta ke lantai? Tayar tadi tu mencengkam jalan. Bila tayar mencengkam jalan, kita tekan minyak, semua kuasa yang daripada enjin boleh sampai ke tayar. Begitu juga bila kalau kita tekan brake, kereta tadi tu dia bukannya menonong aja brake lock ke apa benda, tapi brake tadi tu sifat memperlahankan kereta tu, boleh memperlahankan kereta yang dah bawa ke depan.
Jadi kita kena tahu sifat aerodinamik ni bukan hanya memberi kebaikan pada nak bawa laju ke depan je, tapi juga memperlahankan kereta. Jadi kena power betul Tapi yalah, daripada benda ni, kalau katakan kita assume this question, dia kata brake jadi lagi cengkap, so maknanya kita tukarkan brake tu kepada deceleration kereta kan. Still kira benda ni tak tepat lah. Kalau bagi saya, high downforce yang membuatkan deceleration lagi, kira macam kereta tu lagi cengkam, sebab deceleration dia lagi bagus, sebab adanya that downforce yang tolak dengan the drag yang dihasilkan. So low downforce sepatutnya membuatkan kita punya braking tu ada some additional distance sikit lah. Jadi low down ni ayat ni tak berapa betul Nabil. Mungkin tak, maksud Nabil tu kita faham, tapi mungkin gaya penulisan tu tak berapa betul. Iaitu high downforce tadi tu akan menyebabkan lebih cengkam, low downforce akan menyebabkan dia kurang cengkam. Sebab low downforce kereta tu tergapung. Bila dia tergapung, dia brake, tayar pun tergapung lah, tak ada traction. Okey, kita cari seterusnya soalan. Ini tadi. Syabil kata, doktor, kat mana nak belajar tentang ni secara detail? Minat motorsport tapi tak tahu cara nak masuk dalam industri. Okey, ni soalan ke saya nak kata nak belajar tentang ni ada dua. Satu, kita boleh belajar secara formal, kita cari universiti, institut-institut yang dalam course content dia memang ada ajar tentang aerodinamik berkaitan dengan motorsport. Contohnya macam saya buat master in CFD, Computational Fluid Dynamics. Salah satu cabang daripada fluid dynamic tadi tu adalah CFD for automotive and motorsport application. Kita memang buat wing, tyrrell wing lah, wing tu buat testing tentang ground effect. Kita bukan hanya buat simulation, kita juga pergi dekat wind tunnel, kita tengok bezakan result kita dengan wind tunnel. Tapi apa yang kita dapat? Bayar banyak-banyak, dapat master, kita dapat segulung ijazah, kita dapat sikit knowledge tentang ground effect sahaja. Itu je yang saya dapat. Tapi saya dapat lah lain, sebab kita ada CFD for aerospace, kita ada CFD for rotating equipment, kita ada CFD for macam-macam. Tapi yang tentang aerodinamik spesifik kita dapat sikit je. Sama juga paling terbaru ni dekat UK, kita ada 2-3, bukan kita lah, UK ni ada 2-3 universiti yang mula ada MSc in Master in Motorsport, Advanced Motorsport. Kalau tengok silibus dia, dalam silibus dia ada subjek kecil tentang aerodinamik. Jadi bila kita belajar, hello. Dr. A dah sangkut lah. Okay, tunggu Dr. A sekejap. Tapi sama ada Dr. A yang sangkut ataupun aku yang sangkut. But whatever it is. Okay. Ada dapat balik? Minta maaf tersangkut tadi. Wifi saya tu dia kata ada masalah. Betul. Enggak, dah okey. Aku baru just nak fill in the time dengan aku punya pendapat. Tapi kau dah online dan go on lah. Okey. Aku sambung yang nombor 2 sikit lagi. Nombor 2 adalah bila kita minat tentang satu-satu subjek spesifik ni, kita usaha untuk cari ilmu tu sendiri. Kita suruh. Contoh dia saya tunjuk ni lah. Contoh dia yang ni. Boleh cari buku-buku yang macam ni. Contoh Race Car Aerodynamic. Kita baca. Boleh tengok gambar tu tak? Boleh nampak tak gambar tu? Dia saya tunjuk lagi wind tunnel punya jenis macam mana dan macam-macam. Saya buka dalam sikit Saya menghormati penulisan buku dan juga software. Maksud dia saya tak pakai software pirate. Saya tak tunjuk buku isi dalam. Sebab siapa nak dia kena belilah buku ni. Tadi kan kita dah tunjuk graf yang saya tunjukkan tadi tu kan. Yang dia naik lagi rendah. Benda yang sama, kajian yang sama. Kena belilah buku ni. Nampak? Kajian yang sama ada ditunjukkan. Tapi dia tak guna satu jenis wing. Dia guna wing macam F1 yang ada multi layer ni. Tapi ni nampak? Ada dua elemen kat situ. Jadi kali ni daripada H bagi C tak ada. Dia guna H sahaja. Dia gunakan lagi. Nampak? Graf yang sama ada. Kita boleh nampak pattern yang sama. Lengkang-lengkuk dia yang sama. Kita boleh tengok pula beza antara flat floor dengan kat belah bawah tu ada venturi. Yang ni Nick ada tunjuk tadi. Ada sifat kat belakang ada venturi. Dan macam-macam lagi. Jadi kalau orang yang minat, cari buku macam ni. Kalau minat belajar untuk ni, cari macam ni. Jangan pandang saja tentang race car aerodynamic, cari juga buku. Kalau tak jumpa yang tentang race car, cari buku untuk otomotif. Sebab otomotif punya mindset untuk bukan downforce. Otomotif punya mindset adalah kurangkan drag.
kita nak kurangkan penggunaan bahan api, kurangkan emission apa semua. Jadi pemikiran automotif dia lain, pemikiran untuk motorsport lain. Jadi untuk motorsport boleh cari buku ni. Nak screenshot ke apa boleh saya pegang 3, 2, 1. Okey dah. Kau pause lah. Nanti tengok rakaman, pause lah tu. Okey. Nick nak tambah apa Nick? Basically betul lah, aku just nak emphasizekan yang sebenarnya tak perlu pergi for formal education pun tak apa. Sebenarnya lebih banyak membaca. Lepas tu satu lagi nak kena cari source yang kira trusted punya source lah. Kalau katakan contoh lah, kalau apa yang saya boleh suggest, kalau katakan macam minat pasal F1, sebenarnya kalau tengok sekarang ni pun dah banyak ada open source macam dekat YouTube ke apa kan. Kalau macam contoh lah, saya bagi dekat YouTube ada channel Formula One yang official Formula One tu. Sekarang ni dia selalu share technical punya information. Macam mana DRS jadi, macam mana, kenapa ada porpoising, kenapa, macam mana brakes, macam mana suspension. So benda-benda tu sebenarnya boleh je tengok slow-slow. Faham tak faham tu maknanya benda tu catat lah. Maknanya kalau ada question, catat, lepas tu lebih kurang tanya kepada siapa yang tahu lah. Kira macam kalau nak tanya kita orang pun boleh, tapi sebenarnya nak tanya daripada geng-geng yang kawan-kawan kita yang tolong komen ni semua pun sebenarnya boleh juga. So lagi banyak kita bertanya, lagi banyak kita get involved dengan benda tu, sebenarnya kita lagi banyak tahu. So sebenarnya personally lah bagi saya, walaupun ada formal education tu penting, tapi at the same time kalau kata macam benda ni is your hobby, sebenarnya boleh je buat sikit-sikit, belajar sikit-sikit. Bukanlah hari ni belajar esok kena pandai, tak. Dia akan take time benda tu, pelan-pelan lah. Lepas tu benda ni nak macam saudara Syabin ni cakap lah, kata nak belajar tentang ini secara detail. So maknanya nak belajar banyak benda lah ada dalam motorsport tu sebenarnya. Ada aerodynamics, ada suspension, ada apa. So semua tu berkait lah. So pelan-pelan lah. InsyaAllah ada tu. Okay. Terima kasih Syabil tanya soalan. Kita ada Afa. Afa dia minta boleh share link paper tadi ke? Boleh Fa. Aku tahu paper yang mana kan? Paper yang ni kan Fa kan? Paper yang cantik ni kan? Bukan paper yang kelang kabut tu kan? Okay. Paper yang cantik ni boleh, siapa minat, dia sebenarnya ada lagi detail. Ini dibuat oleh Joseph Katz ni. Joseph Katz ni apa dia buat? Dia mesummary-kan pelbagai kerja-kerja aerodinamik oleh orang-orang yang lain sebelum ni. Jadi kawan-kawan kalau berminat, kejap saya nak zoom sikit. Buku tadi tu buku dia kan? Ni. Buku biru tu. Tu dia punya buku lah. Joseph Katz. Betul, dia juga. Aku tahu sebab aku pernah pinjam kat library dulu. Aku tak tahu lah pinjam. Aku beli satu lah. Kan pinjam dok kena bayar ni. Kita dok baca, lepas tu minat simpan, lepas tu baca lagi. Apa dok kena bayar saman aja. Aku beli sendiri lah kan. Okay, ni contoh Joseph Katz ni aerodynamic race car. Yang ini dia lebih macam mana nak kata lebih mudah lah. Ini dia cerita balik tentang slip angle ni, perbezaan antara tayar. Kalau pandang pada dia pandang tayar corner, degree corner dengan kedudukan tayar tu pada corner. Ni kita ada beta apa semua. Kalau slip angle pada kereta, istilah dia macam mana tayar depan dengan tayar belakang tu. Natural line kereta tadi tu, kita pandang pada tayar depan dengan tayar belakang, macam mana tayar depan tayar belakang tu masuk corner. Corner kan bulatan, kita ada tangent, macam dia masuk corner. Kita boleh tengok kereta-kereta racing, bila dia bawa laju sebenarnya dia macam drift sikit. Dia bukan drift betul dia macam drift sikit. Buntut dia dah terbuang di tengah corner. Sebab tu siapa perasan, siapa pernah bawa kereta laju, lagi laju kita masuk corner, sebenarnya lagi sikit steering angle. Katalah ni neutral line kita, bila kita corner perlahan, kita kena corner banyak ni. Tapi bila kita bawa laju-laju, kita corner sikit sebab sebenarnya bila kita carry the speed, weight kereta tu transfer dan sebagainya, buntut lari. Dia mulakan dengan benda ni dulu. Sebab ini adalah asas untuk aerodinamik. Daripada situ baru kita tahu, bila dah slip, kita kena tekan kereta tu supaya jangan dia terslip lebih-lebih. Jadi dia ada cerita lah. Dan lebih tire assistion, apa semua ni. Jadi ni tadi, graf tadi tu, daripada dia dah keluarkan, ni kerja orang lain ni, maths apa semua dan sebagainya. Ada banyak lagi dia punya tunjuk tu, selain daripada yang saya pernah tunjuk, saya nak tunjuk yang lain. Ni macam ni. Ni yang tadi saya pernah cerita tentang wing, macam dia bacaan. Ini yang Nick sebut tadi Nick yang kau kata tunjuk aerofoil tadi kan. Tapi ni dia tunjuk pasal kapal terbang. Kalau nak fahamkan tentang wing depan kereta F1 ni, terbalik lah kan. Kena terbalikkan ni. Jadi dia tunjuk pula wing ni dengan ada side apa? Allahuakbar. End plate. End plate. Tapi dalam ni dia tak gunakan istilah end plate. Dia gunakan side fin.
Dia gunakan istilah side fin. Dia boleh tengok dengan side fin apa dapat beza antara computational. Computational CFD bidang saya, experimental tu bidang Nick. Kan guna wind tunnel, tunjuk perbezaan dan sebagainya. Ketinggian spoiler pun ada ni. Ada macam-macam. Kan. Boleh cari saya naikkan balik, boleh screenshot. Mana tadi? Boleh cari dia Aerodynamic of Race Car, Joseph Cars. Sama juga dengan buku tadi tu. Okey, 3 2 1 habis. Sayang Joseph Cars dengan kau. Banyak promotion. Taklah, ilmu dia berguna. Aku dapat ilmu tu daripada dia kan. Kita kongsi lah. Betul lah. Kita kongsi kan. Betul. Kita dah habis dah. Zaman kedekut ilmu ni dah habis dah. Kita dah semua orang pandai. Bila semua orang pandai, kita yang kongsi ni pun akan jadi lebih pandai. Okey, soalan seterusnya. Hakim Ibrahim kata, apa kesan beza jumlah front wing dekat F1? Okey, jawab pendek je. Kita mungkin boleh buka satu sesi lain khusus tentang wing je. Kita boleh cerita camber depan, camber tepi, bla bla bla. Semua ni kita boleh cerita. Berapa banyak multi layer, boleh cerita gurney flap, apa semua. Kisah dia macam ni. Bila kita ada satu wing yang besar, contoh macam ni, kita ada wing yang besar, kan? Kalau kita buat flat, dia okey lah. Tapi kalau kita buat angle, kita jalankan ke depan, baru kita dapat downforce tu. Bila kita terjadi, angin yang lalu dekat depan akan menekan dia ke bawah. Dapat downforce. Tetapi angin yang lalu dekat belakang akan cuba ikut kontor dia. Tapi disebabkan dia akan lost energy, kadang-kadang dia tak ikut kontor, dia akan berkepul-kepul. Ini nama dia wake region. Sebab wing ni besar. Macam mana kita, bila wake dia besar, dia akan tinggi drag dia. Macam ni kita nak kurangkan drag, kita pecahkan wing ni tadi kepada beberapa elemen. Ada wing 1, atau dekat belakang ada wing 2 kecil, ada wing 3. Mungkin saya boleh buka balik gambar tadi dan saya terbalikkan lah. Aku pun nak cakap, kata gambar graf kau tadi tu tunjuk multi element kan? Wing, yes, multi element, betul. Sebenarnya benda tu pun bagus kan. Okey, ni multi element wing tadi tu kan. Walaupun dia tak rupa macam F1 sebab F1 punya tak ada yang pada belah depan tak ada. F1 dia tak ada yang depan. Untuk orang aerospace mungkin benda ni senang sebab dalam aerospace dia ada nama lagi. Depan ni apa, belakang ni apa, belakang ni apa. Saya pun dah lupa lah. Kan? Tapi kalau untuk kereta kita kena fikir terbalik lah. Tak apalah, kita ambil lah bentuk ni. Cuba bayangkan dia adalah satu wing yang sama. Angin yang lalu pada ni bawah ni ground kereta yang ini baru melekat pada dinding tadi tu. Apa? Kan? Angin lalu pada atas, ni bawah kereta, ini angin lalu pada atas. Angin lalu pada atas akan tekan. Tapi angin yang lalu pada bawah, kalau dia satu seketul je, dia akan cuba ikut kontor ni, tapi dekat sini je angin tu dah berkepul. Jadi kita ada jarak daripada sini sampai sini, kawasan yang tak ada angin lalu. Bila tak ada angin lalu, dia akan berpusar. Jadi bila dia berpusar, dia akan banyak tinggi drag. Cara untuk kurangkan drag tu adalah kita pakai multi element wing. Bila kita pakai multi element wing, kita ada banyak kawasan yang kita bocorkan angin tu. Angin tu lalu sini, ni bocor. Angin tu lalu sini, dia bocor sikit. Angin tu lalu sini, bocor. Setiap kebocoran tadi tu membenarkan angin untuk lalu belah bawah pada wing. Bila dia boleh lalu belah bawah wing, tadi tu ruang yang wake tadi tu jadi kecil. Bila wake jadi kecil, dia kurang drag. Tu guna dia sebenarnya. Tu kurang drag. Saja je jawab laju-laju sebab kalau nak lagi panjang, nanti kita buka satu sesi lah pasal ni. Kalau saya terlupa, PM saya. Ingatkan saya. Sebab selepas ni kita ada program-program lain. Takkan nak buat aerodynamic je. Mungkin kita nak buat cerita pasal diesel, pasal electric machine, asas hybrid dengan electric machine, apa semua juga kan. Nanti kita kena carilah orang yang berminat. Kalau ada kawan-kawan yang menonton, rasa anda seorang pakar dan suka nak berkongsi pada masyarakat, boleh PM saya. Beritahu. Ini open call ni, panggilan untuk rakan-rakan expert untuk sama-sama berkongsi. Okey, seterusnya. Okey, ni untuk engkau, Dik. Dia kata, masalah ground effect ini, kereta tu kena betul-betul level kat corner untuk betul seal. Kalau hilang seal tu, masuk corner boleh tiba-tiba hilang grip. Betul lah. Ini bukan soalan. Ini membantu penyataan, membantu kita. Betul. Betul. Dia ground effect ni walaupun dia very useful, tapi dia agak sensitif jugalah. Maknanya kalau katakan macam sekali bila dia dah hilang tu memang yang antara salah satu punca kenapa dia kena ban dengan F1 dulu tu, sebab bila dia tiba-tiba hilang seal tu lah. Bila hilang seal memang accident tu memang boleh teruk lah. So especially bila dekat corner kan, bila dia hilang. Which is betul lah. Agree. Okay, kita ada Aiman kata kereta Liman Mercedes Benafli. Okay, ni kita dah pernah cakap tadi dah.
Mana lagi? Tapi ni personally bagi saya is a aero balance punya benda lah, which is sama macam Azrai cakap tadi, center of pressure cerita. Okay, ni Ali dia kata ground effect dalam aviation. Nama Russia ni Ali je ke? Panjang betul bunyi Ali. Okay, dia kata ground effect dalam aviation bila sebuah kapal terbang lagi tinggi dari tanah, lagi tinggi kesan vortex drag kat ujung sayap. Boleh dikurangkan dengan winglet. Jadi untuk F1 saya boleh bayangkan yang airfoil tu terbalik, vortex drag pun ada pada kurang terbalik. Cuma nak tanya, dalam F1 macam mana engineer design untuk kurangkan kesan vortex drag tu? Okay, Nick, macam mana Nick? Benda tu sebenarnya dia bukan dia nak kurangkan kesan tu, depend atas team tu punya strategi masing-masing. Selalunya dia takkan kurangkan, dia akan cuba manage. So sebab tu kalau kau cakap macam tengok macam mana bagi aku cari example Formula 1 2021 ni, kira yang tahun lepas ni dia ada batch boards, dia ada apa benda semua, so macam lagi senang sikit nak explain lah. Tapi 2021 banyak yang tutup-tutup sikit dia punya livery. Sekejap. Okay. Cuba gambar. Share kejap. Sekejap Dia basically lah cerita dia, ada team yang manage and ada team yang sengaja amplify vortex ni nak bagi lagi kuat. Salah satu sebab dia macam yang saya tunjuk tadi lah, yang nak seal underfloor tu ataupun setengah tu nak membuatkan wing lagi efektif, macam-macam lah, kira depend atas team sendiri lah. So okay, kalau kata macam tengok daripada soalan tadi, kalau katakan kita nak cerita in terms of managing flow tu, so okay, just imagine macam tadi kita tunjuk ada that Y250 vortex, lepas tu dia ada vortex terjadi daripada end plate dekat depan ni semua kan. So yang tu yang guna semua benda ni macam panggil benda aku dah tak ingat dah, turning vanes ni, batch boards ni. So maknanya tiap-tiap lekuk ni sebenarnya ada dia punya function sendiri untuk nak bagi flow dekat kereta tu cantik. So setengah kereta, tiap-tiap kereta ada dia punya own karakteristik. Kalau macam tahun ni F1 2020, dia macam nak cakap, kata dia lebih kepada that time yang bila semua suka run kereta at a rig. So dia ada rig angle. So maknanya tayar belakang lagi tinggi daripada tayar depan. So maknanya bila kita tengok zaman ni semua kereta macam slanting, maknanya macam tu lah, macam kereta cogit buntut terangkat lah. Buntut macam tu lah. So sebab kebanyakan kereta macam tu sebab dia ada dia punya dia nak dapatkan efek diffuser tu lah, selain daripada dia nak wing dia lagi efektif. Tapi sebenarnya macam ni lah yang dia manage the flow. So kebanyakan team dia ada banyak yang lain macam kat tepi ni, macam some ada multi element punya macam turning vanes, lepas tu ada batch boards bentuk macam ni, setengah tu guna dekat depan ni. Tak silap aku 2020 ataupun 21 dia dah start dengan J-vane ataupun cape tu, maknanya macam Superman punya sayap tu kan, that cape dia ada letak actually kat bawah sini. So yang tu semua kebanyakan dia guna untuk manage the flow. So maknanya bila dia manage the flow, dia tak semestinya menghasilkan downforce, dia tak semestinya menghasilkan kurang drag, tapi dia menolong bawa flow vortex tu untuk pergi ke satu tempat untuk nak buat dia punya intended use lah. So yes, basically in short itu je lah jawapan dia. Maknanya dia tak semestinya dia mengurangkan, selalunya dia orang cuba untuk amplify. Dia nak cuba gunakan macam vortex ni, selalunya orang ingat benda yang jahat, tapi sebenarnya it can be your friend kalau kita tahu macam nak treat the vortex right lah. Okay, saya bawa balik, keluarkan soalan ni tadi Ali ni dia kata macam mana F1 engineer design untuk kurangkan kesan vortex drag ni kan. Dia kita kena berbalik-balik ke arah fungsi kapal terbang dengan fungsi kereta perlumbaan.
fungsi kapal terbang tadi tu dia nak kurangkan vortex ni atas beberapa sebab. Antara dia adalah bila ada banyak drag, nanti banyak penggunaan minyak. Dan juga satu lagi kesan vortex pada kapal terbang adalah penggunaan airport tadi tu. Kalau dia take off dengan dia landing ada vortex kat belakang, orang lain yang nak take off dengan landing kena tunggu. Ya kan? Kekerapan dia tu dapat tak boleh dia buat dengan lebih kerap. Tu untuk kapal terbang. Tapi untuk F1 ada setengah perkara tadi tu, vortex tadi tu macam Nick kata tak dapat dielakkan. Dan disebabkan tak dapat dielakkan ada kewujudan vortex tadi tu, cara dia adalah kita manipulate vortex tadi tu untuk kebaikan. Antara manipulasi yang paling mudah sekali tu adalah buat jadi curtain lah. Jadi air curtain kat keliling dia. Dan adalah sebagainya yang Nick sebutkan tu. Okay Nick, kita teruskan lagi. Soalan, ada tadi kawan kita, dia dah tolong bantu saya sebutkan nama-nama ni tau. Ni. Nama yang ni tadi tu yang kata saya terlupa nama dia. Ni, Ahmad Fitri kata nama dia flap slat untuk front wing dengan rear wing. Tak ada seorang lagi ni, Farouk kata flap. Flap tu yang belakang kan? Flap, tak silap. Okey, terima kasih kawan-kawan bantu. Okey, Hadi ada bagi tahu ni Nick untuk soalan yang tadi tu. Dia kata Hadi kata vortex untuk bawa angin sejuk brake belakang. Sejukkan brake belakang. Ada juga yang dia cuba lah, maknanya depend atas team tu lah mana dia nak dapat dia nak gunakan vortex tu pergi. Ada yang pergi ke brake belakang, ada yang melekat ke body kereta. Sebab tu yang kalau kita selalu tengok dia orang selalu cakap kata cook bottle. So maknanya kalau kita tengok kereta tu daripada rear wing dekat atas, front wing dekat bawah, dia selalunya bila dia naik dia ada a cook bottle punya section. So dekat situ pun kadang-kadang setengah tu vortex dia gunakan untuk melekat dekat situ. Sebab kebaikan vortex ni dia bukan smooth flow, tapi somehow dia boleh melekat dekat surface tu lagi bagus lah. Sebab tu setengah kita guna vortex generator. So that is something yang kita nak cerita juga kan Ed. Mungkin dalam session lagi. So vortex generator ni kita simpan pergi ke tempat lain lah. But basically yes. Oh ya, vortex generator ni kita kena cover, jangan untuk F1 je. Kita kena cover daripada kereta-kereta biar harian. Macam kita ada Evo kan. Evo dah mula pakai dekat atas apa semua kan. Orang kena faham. Mungkin saya kena bawa lagi sampai bukan vortex generator tapi asas dia daripada M3 E30 kan. M3 E30 punya slanted angle rear wing belakang rear cermin belakang dia tu kan asal dia yang tegak. Lepas tu version M3 dia jadi bengkok. Kenapa? Untuk dia effectiveness wing belakang. Lepas tu baru nantilah yang tu nanti Nick kalau kau lupa nanti kau tolong mesej aku yang tu kita bawa sesi untuk dengan cerita siap dia orang buat additional ni kan. Maknanya that M3 punya rear slant tu dia tahu engineer saya tahu ada masalah. So bila dia orang buat a race car version of that, dia buat something untuk retrofit kat belakang. Betul. Tekup je yang belakang kan. So nanti kita cover yang tu. Yang tu start. Jadi kalau macam Evo, instead of dia tekup benda belakang, dia letak je fin dekat atas. Kan? Jadi dengan fin tadi tu akan nak dia kan. Okey, ini ada soalan daripada Anas. Anas kata agak masa depan nanti mungkin tak kereta F1 jadi close wheel. Kawan-kawan kita dah bincangkan ni. Contoh macam Alfa kata sekarang ni pun dah ada wheel cover. Jadi tak mustahil dalam masa terdekat akan ada wheel cover. Azrai kata nak close wheel follow Liman. Ni kita ada kan. Aiman kata Liman tu close wheel lagi best endurance race. Jadi ada macam-macam perbincangan macam ni lah tentang ni. Ini dah satu tajuk yang berbelainan daripada kita punya tema hari ni. Nanti kan tak tutup kedai kita ni kan. Macam-macam soalan dapat. Okay, Farouk tadi ada tambah sikit yang terakhir. Dia kata biasanya dia kontrolkan je flow vortex tu. Betul. Bagi tak kena area. Okay. So dia lebih kurang manage the flow lah. So maknanya kita instead of kita hilangkan dia terus ataupun kita kuatkan dia, so maknanya yalah kita just manage benda tu lah. Okay, kita ambil soalan terakhir ni. Yang ni kau nak jawab tak ni? Alcohol dia FOS dia. Kau nak jawab tak? Nak komen. Okey lah, aku tak boleh komen. Aku boleh just sharekan korang macam mana this magnetic swirling ni. Sebab aku pun rasa kebetulan hari tu cari tiba-tiba macam ada juga benda ni kan. So macam style. So ini yang terakhir lah. Aku tunjuk apa benda tu, kira macam buat introduction, lepas tu kau komen lah. Boleh? Dia main tai chi pula. Okay. Aku cerita je lah. So
Cerita dia Mike Mati Spearling. Aku share screen jap Tunjuk gambar sikit. kawan. Okay, untuk kawan-kawan yang terlepas, kita live kita ni ada rakaman. Nanti boleh tengok rakaman kat Facebook ataupun saya akan juga tarik letak dekat YouTube. Nanti boleh tengok kat YouTube saya. YouTube saya Dr. Fauzan. Boleh share dah ni Aku tengok tukar-tukar gambar tu. Dah ready lah? Boleh. Okay. Right, so siapa-siapa yang tertanya-tanya Mike Martin's Feeling, so inilah bentuk dia. Kereta dia basically orang duk bagi nickname kata macam Batmobile. So kereta ni basically apa yang buatkan dia famous is sebab baru-baru ni, rasanya dalam bulan lepas kot, was it bulan lepas ataupun awal bulan ni, ada Goodwood Festival of Speed. So maknanya benda tu is a annual punya event yang berlaku dekat UK lah, dekat kira ni lah, Goodwood lah. Goodwood lah. So maknanya Goodwood, dia Goodwood ada dua Goodwood ada dua. Kat sebelah tepi tu ada yang circuit punya. Ada satu yang hill climb ni. Jangan tersalah. So yang ni yang hill climbnya. Ini hill climb punya. So maknanya daripada sini dia annual event lah. So maknanya orang akan run daripada kereta lama, kadang-kadang dengan kit car, kadang-kadang dengan F1 lama. So depend atas, tak pasti apa participant punya regulation, tapi macam selalunya orang akan run je lah for this hill climb punya event. Tak panjang pun dia punya circuit, dia macam pendek je. But basically tahun ni yang buat the headlines is Mike Martin's Feeling sebab atas beberapa sebab lah. Satu, sebab dia pecahkan rekod of the hill climb. Aku tak ingat berapa value dia, so siapa-siapa yang tahu dia tolong tulis kat komen. Dua, sebab dia EV car. So tak silap aku the last one record siapa EV juga kan yang pegang, tak silap aku Volkswagen IDR tu kot kalau tak silap. And then the third one is because kereta ni dapat the headline sebab dia is a fan car. So sebab apa dia gunakan teknologi fan yang ada dekat Brabham 46 tadi tu. So dia letak dekat kereta ni sendiri. So maknanya dia punya downforce tu kuat lah. So maknanya dia kira at the same time dia dalam topik macam sama topik hari ni lah, which is ground effect. So kalau kita tengok setengah gambar, so yang ni saya ambil daripada Top Gear. So macam kalau katakan saya tengok kat belakang dia ni, macam dia ada ada 3 exhaust, tapi sebenarnya exhaust dia tak silap aku yang ni tak pasti sangat, tapi it's an EV anyway. So macam dia tak menghasilkan banyak byproducts pun. Ada byproducts tapi bukanlah berasak macam kereta racing biasa. Tapi dia ada an extra 2 holes dekat sini, and actually these 2 holes ni untuk kira macam fan tu punya output lah. So maknanya apa yang disedut daripada bawah kereta tu dia akan alurkan daripada this 2 holes lah. And then dia punya kipas tu punyalah kuat. The reported noise yang dia hasilkan dalam 120 decibel. So kira kuat lah. So sebab tu dia bagi nama Spearling So tak silap saya pernah terdengar ataupun terbaca Spearling ni bermaksud apa, thunder ataupun thunderstorm dalam bahasa Irish ke apa. Kau tahu Irish? Kau boleh confirm kan? Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia bermaksud thunder lah. Sebenarnya nak menunjukkan kereta ni bunyi dia kuat. Even macam kalau tengok video clips of kereta ni buat that record time tu pun dekat Goodwood, memang bising lah. Bunyi macam nak kata macam jet fighter pun maybe, tapi sebab kita sendiri tak ada kat sana, so susah nak judge. Tapi memang bising. So setengah orang mungkin tanya 120 decibel, berapa kuat 120 decibel? Ambil, aku dah tolong korang lah. So 120 decibel hingga 129 sama macam sports crowd, rock concert ataupun loud symphony. So which is, kalau kita tengok satu level bawah dia 106 sampai 115 is basically chainsaw, leaf blowers, snowmobile. So kalau katakan macam chainsaw dengan leaf blower ni kan pun ada kat luar rumah pun korang dah bengang, so lagilah bunyi benda ni kan. So it's basically loud lah. So indicator ni daripada tepi. So dapat tengok lah yang ni yang bukan the same version macam dekat Goodwood tu. Sebab Goodwood tu dia macam fairly toned down sikit punya edition dengan rear wing. Lepas tu dekat tepi dia tak banyak. Kat sini kita boleh nampak ada macam a small Venturi punya effect kat tepi. Tapi yang ni macam dia punya showcar dia lah, yang kalau tengok dia punya tepi ni macam Venturi ni pun macam agak agresif sikit. Dekat atas ni macam ada additional fins yang going on, kira macam on the vertical punya line tu kan. Lepas tu dia tak ada rear wing.
Tapi kalau dapat tengok macam kat sini dia punya diffuser pun agak agresif. And then dia punya livery ni dia lain lah. Lepas tu dengan dia ada this kira macam close cap punya wheel. Dekat sini dia pakai open sport rim biasa. Yang sini punya dia tutup lah. So ada juga yang saya tengok dekat YouTube punya videos. So saya just ambil screenshot. Terfikir juga macam mana kipas dia berfungsi macam tu kan. So yang ni apa ada dekat YouTube lah. Saya tak pasti benda ni betul ke tak. Tapi dia sendiri pun kata dia rasa this is the theory lah, sebab di official punya gambar yang dia bagi dia tunjuk macam ni. So maknanya it's a turbine style punya fan. Lepas tu dia ambil and then dia basically this is how it works lah. And benda ni kita masih tak tahu sama ada benda ni betul ke tak. Tapi just macam kebanyakan orang expect kata okay this is the thing lah, sebab dia tak boleh pakai that Brabham style punya fan yang bulat macam tu kan. So most probably they go with turbine style lah. Okay Nick, rasa sampai situ je lah. Kita dah lewat-lewat dah ni. Rasanya kita dah banyak dah membincangkan. Ada apa-apa lagi yang mungkin ada nota pada kau, ada kawan-kawan lain tanya ke? Yang tak akhir ada ke? Tak ada kot. Yang seingat aku yang tu lah, soalan dah jawab, yang lain semua dah jawab. Lepas tu dengan this magnetic feeling lah yang aku ingat. Kok kalau ada yang terlepas pandang tu bagi tahulah. Okay. Masa aku letak headline ni sebenarnya ada beberapa orang lagi komen-komen ke kan. Ada yang ni dia kata kalau motosikal pula macam mana? Yang ni nak bawa yang ni Dia kata kalau motosikal punya aerodynamic macam mana? Kita boleh tahu yang MotoGP pun sekarang dah ada macam-macam kan, main menggunakan orang kata apa dark art aerodynamic ni kan, dalam MotoGP. Nanti untuk ni kita akan bersama-sama dengan laman Two Wheels. Kalau siapa yang minat motor biasa dia akan follow laman Two Wheels ni. Kita akan bersama dengan laman Two Wheels. Laman Two Wheels sebenarnya dah bagi tahu aku dah ni. Aku dah bagi tahu dia orang dah, kalau aku bawa tajuk ni aku akan bawa engkau. Jadi kita akan bersama dengan laman Two Wheels. Sama kita dua orang akan buat mungkin September ke Oktober. Kita tengoklah pada tu kan. Sekarang ni kita relax sikit. Okey, sampai sini dulu. Terima kasih yang kekal bersama daripada tadi sampai sekarang. Yang belum like boleh tekan like. Jadi kita tahu berapa ramai orang suka, motivasi untuk saya juga. Kalau ada yang kasih star, saya pun tak tahulah, dia tak keluar kan. Kita pakai StreamYard ni, dia tak keluar ping kan. Jadi terima kasih kalau ada yang berkongsi rezeki dengan saya, tu akan membantu saya untuk terus mencari-cari pakar yang lain untuk kita berkongsi dan buat majlis ilmu secara santai macam ni. Majlis ke? Bukan majlis ni. Ini sesi seronok kan. Sesi sembang lah. Macam aku sembang dengan kau, tapi dalam masa sama kita ada ramai orang audience yang boleh sama-sama contribute soalan, contribute pandangan. Kan? Kita tengok sangat positif. Ramai kawan-kawan kita kongsi pandangan juga. Ini yang saya suka. Bukan hanya tanya soalan. Kita akan cuba bawakan tajuk-tajuk yang lain. Antara benda lah yang kita bawa yang tadi itu tentang MotoGP. Kita juga akan bawakan yang dalam masa paling terdekat adalah perbezaan antara CFD, Computational Fluid Dynamics dengan wind tunnel. Kalau wind tunnel dah bagus sangat, kenapa nak kena buat simulation? Kalau simulation dah bagus sangat, kenapa nak kena buat wind tunnel? Jadi kita nak kena tahu kedua-dua kelebihan dan kekurangan antara dua tu. Yang itu nanti kita nak buat dua Nick. Satu Dr. Nick Rizwan, satu lagi Nick Nasri. Jadi aku waktu majlis tu aku tak boleh rancangan. Rancangan tu aku tak boleh panggil Nick. Aku kena panggil nama korang lah yang sebenar kan. Tak ada dua Nick. Kan, itu tak antara benda yang InsyaAllah boleh Nick lah. Okay, kita akan bawa ke depan. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih yang terus menonton. Kita sampai jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.